Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan pihak Kementerian Sumber Manusia dalam siri Bicara Psikologi Bilangan 2 tahun 2021. So, saya Abdul Fattah Abdul Razak, Pegawai Psikologi daripada Kementerian Sumber Manusia. So, pagi ini bersama-sama dengan kita dalam slot Bicara Psikologi Kementerian Sumber Manusia Bilangan 2, kami undang khas pakar motivasi yang tidak asing bagi kita lagi, iaitu yang berbahagia Datuk Fadilah Khamsah. So, selamat pagi Datuk. Assalamualaikum. Sihat Datuk? Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi. Terima kasih. Okay, Alhamdulillah Datuk. So, pihak kami ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Datuk kerana sudi memenuhi jemputan kami untuk bersama-sama secara langsung pagi ini dalam siri Bicara Psikologi Kementerian Sumber Manusia. Dan pagi ini kami cuba bawakan tajuk itu cabaran emosi di era pandemik lah. Hashtag I feel you. So tajuk ni kami fikir dia sangat bertepatan dengan situasi semasa yang dihadapi oleh kita warga Malaysia dan juga warga dunia keseluruhannya lah. Yang mana semua orang sebenarnya sangat terkesan dengan situasi yang berlaku pada hari ini. Dan kami bawakan tajuk ini supaya Datuk boleh sama-sama berkongsi dengan warga Kementerian Sumber Manusia khususnya dan juga rakyat Malaysia secara amnya lah, kerana kita bersecara langsung secara direct di rumah masing-masing ke page psikologi KSN, dan dengan harapan semuanya akan mendapat manfaat lah daripada perkongsian ini. So saya rasa saya tak perlu perkenalkan Datuk secara kepada warga Malaysia kerana saya percaya semua orang sudah mengenali siapa Datuk Haji Dr. Fadilah Khamsah, ataupun nama yang glamournya di MFK, ataupun nama gelaran terkini saya tengok dekat FB tu ramai yang mengenali Datuk dengan Tok Abah. And so terlalu dekatlah bagi kita, satu word yang sangat-sangat dekat pada kita. Okey, saya rasa itu saja intro daripada saya Datuk. Saya tanpa melengahkan masa, saya akan bagi ruang ini kepada Datuk untuk berkongsi bersama dengan kita selama 1.5 jam. Dan insyaAllah sekiranya ada persoalan daripada warga kementerian dan juga masyarakat Malaysia yang bertanya, saya akan utarakan dari semasa ke semasa kepada Datuk lah. So, tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan Datuk untuk meneruskan slot kita. Baik. Banyak terima kasih Cik Fattah Razak dan sahabat-sahabat di KSM ya, bahagian psikologi, Jabatan Psikologi. Dan syukur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi samil alim syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya. Terima kasih. Ya, selamat pagi, salam hormat, salam sejahtera pada semua. Mudah-mudahan kita sentiasa dirahmati Allah. Baik. Ya, pertama-tama juga terima kasih kepada pihak KSM sudi menyebut saya untuk kesekian kalinya. Dan topik yang disuruh saya berbicara pada pagi ini sangat menariklah ya. Cabaran emosi semasa pandemik. I feel you. Wah, orang psikologi. I feel saja ya. Alright. Okay. Mudah-mudahan kita semua dalam rahmat Allah. Baik. I really feel it. Tapi kena ingatlah yang paling asas. Paling asas adik-adik, sahabat-sahabat, warga KSM dan warga Malaysia umumnya. Sebab saya difahamkan dipanjangkan melalui FB. FB apa nama bahagian psikologi KSM. Makin mudah-mudahan ramai yang dapat bersama. Dan tahniah untuk mereka yang dapat ya, Tuhan ya Allah jemput masuk ke dalam majlis ilmu, kita seperti masuk dalam taman-taman syurga Allah. Tahniah. Ya. Dan kena ingat satu hakikat asas sebelum kita berbincang jauh ya, tidak ada situasi yang boleh menggugat emosi anda. Bukan situasi yang menggugat emosi anda, tetapi bagaimana kita melihat, bagaimana kita mentafsir, bagaimana kita relate, bagaimana kita feel kepada situasi itu yang mempengaruhi emosi kita. No one can put you down. No one can make you unhappy. Only you make yourself unhappy through your own interpretation. So, Tabah bila naik semangat, dia cakap orang putih. So, bila naik semangat dia, cakap orang putih. Dan kalau lagi semangat, cakap Jawa. Jadi, ramai yang confused. Baik. So, adik-adik, sahabat-sahabat, ya, para hadirin-hadirat, ya, sama ada warga KSM ataupun rakyat Malaysia secara umumnya, jom kita sambung ya. So, kita kena ucapkan terima kasih dulu. Sebab barang siapa yang tidak berterima kasih pada sesama manusia, sebenarnya tak tahu bersyukur kepada Tuhan.
Jadi macam mana nak kata orang tu dapat, kata orang tu memperkasa emosi kita kalau pada Tuhan yang mencipta kita pun kita tak berterima kasih, kurang asam kata orang ya, kurang asam, kurang ajau kata orang Melaka. Tok Abah orang Selangor. Kalau Fatah tu daripada cara cakap tu macam orang Kelantan mungkin saya betul, mungkin saya silap, tapi cara bahasa, cara bercakap tu supaya orang Kelantan sebab dua orang besan saya orang Kelantan, satu orang Jeli, satu orang Bunut Payung. Baik. So tema kita tadi tajuknya cabaran emosi semasa pandemik. I feel you. Dia punya slogan dia. Tema kita, jom pilih untuk bahagia dan berjaya secara magical. So untuk tahun ini, everything yang Tok Abah sampaikan mesti ada konotasi magical. Sebab Tok Abah selalu ingat pesan Albert Einstein. Albert Einstein kata apa? Kita boleh menjalani hidup ini dengan dua cara. Satu, dengan berdasarkan pada logical dan practical. Orang sains kan, logical and practical. What I see, I believe. I know, yakin. Apa aku lihat, aku yakin. Aku percaya. Itu kata Albert Einstein. Pertama, menjalani kehidupan dengan practical dan logical. Bagus. Munasabah. Yang kedua, kata Einstein, dia orang sains, dia kata, kita juga boleh menjalani kehidupan kita dengan magical dan miracle. Kita boleh menjalani kehidupan dengan penuh keajaiban dan penuh keluar biasaan. Pun boleh. Dua cara dia kata. Tapi Tok Abah tambah. Tok Abah kan orang lama, orang tua bangka kata orang tu, tambah yang ketiga. Yang ketiga ialah kita menjalani kehidupan dengan logical dan practical digandingkan dengan magical dan miracle. Barulah kita dapat lihat hidup kita dengan lebih komprehensif, dengan holistik, dengan menyeluruh. Barulah insya-Allah kita dapat mengatasi sebarang cabaran emosi dengan lebih kata orang tu berwibawa, dengan lebih berkata orang tu bersiap siaga. Sebab logical kita pakai, magical kita pegang. Sebab hidup kita penuh dengan magic. Hidup kita penuh keajaiban. Anda dan Tok Abah bangun pagi pun pagi tadi sudah ajaib. Sebab untuk dari kacamata manusia yang berfikir, tidur itu ibarat mati. Mati yang sementara. Itu sebabnya orang Islam bangun tidur dia terus berdoa, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami selepas mematikan kami. Masa bila kita mati? Gila ke? Masa bila kita mati? Rupanya tidur itu ibarat mati. So, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami selepas mematikan kami dan kepadanya kami akan dikembalikan. Justru, being able to wake up in the morning, what more smiling, what more feeling positive the whole day. Sebab ini jabatan psikologi yang jadi tuan rumah, maka kita kena banyak pakai konsep psikologi lah ya. So, one positive thought in the morning will make your whole day positive, kata pakar-pakar psikologi. PhD Tok Abah dalam bidang organizational psychology. Ijazah pertama pertanian. Ijazah kedua komunikasi dan motivasi ya. PhD Tok Abah dalam bidang organizational psychology. So fahamlah sikit-sikit isu yang nak dibincangkan pada hari ini. Dan ditambah dengan pengalaman 45 tahun di lapangan. Sejak umur 25 tahun Tok Abah sudah berkecimpung ya, pernah menjadi aktivis kemasyarakatan lah dalam membangunkan manusia. Okey. Hashtag apa? Orang muda guys. Orang muda kena ada hashtag. Hashtag anda dan Tok Abah kiriman Tuhan. We are God sent. Anda dan Tok Abah Tuhan hantar ke dunia atas dengan message yang tertentu. Dengan true calling yang tertentu. Ini orang psikologi kena faham ni. Dengan true calling. Kenapa Tuhan hantar awak ke dunia? Kalau dunia sudah cantik, sempurna tanpa anda, Tuhan tak perlu hantar anda ke dunia. So anda dan Tok Abah dihantar ke dunia untuk ada message, untuk ada matlamat, untuk ada kata orang tu true calling, untuk ada sumbangan ataupun nilai tambah yang patut kita berikan. Kalau kita lihat hidup dengan cara yang berbeza, perspektif baru, perspektif yang lebih luas, ya, di luas jangkauan kita juga akan jadi luas. Jadi cara kita menangani emosi kita akan jadi lebih sempurna, lebih kata orang tu komprehensif, lebih berkesan insya-Allah. Remember, awal-awal Tok Abah kata apa tadi? Bukan situasi yang menyebabkan awak down, tapi cara anda memperterjemah ataupun melihat atau mentafsir ataupun melihat situasi itu, merespon kepada situasi itu yang menyebabkan anda down atau bersemangat ataupun biasa-biasa. Dan kebanyakan kita macam biasa-biasa. Tetapi ingat, orang yang biasa-biasa macam anda dan Tok Abah tapi bertindak luar biasa dengan istiqamah,
InsyaAllah akan jadi orang yang luar biasa. That's our mission. Okay? Anda dan Tok Abah, hashtag anda dan Tok Abah kiriman Tuhan. Hashtag jom alami magic. Sebenarnya Tok Abah pilih ya. Kita ni magical. Segala aspek kehidupan kita ni magical. Jom alami magic. Jom bangkit semula because of pandemic, because of kata tu lockdown, ya, PKP 3.0. Jom kita bangkit semula. Ya. Dan hashtag yang terakhir untuk sesi kita, jom berterusan berubah. Nabi bersabda, orang yang berjaya beruntung orang yang hari ini lebih baik daripada semalam. Sarjana-sarjana kata, semalam sudah berlalu, besok belum pasti kita masih ada. Matahari akan terbit. Walaupun ayam tidak berkokok, matahari akan terbit. Hari baru akan menjelma. Tapi anda dan Tok Abah mungkin tak wujud lagi di dunia. Right or right? Right or wrong? Right. So semalam sudah berlalu, besok mungkin tak datang untuk kita. Walaupun hari baru pasti akan menjelang selagi belum kiamat. Tetapi yang penting anda dan Tok Abah, we have today. Kita ada hari ini. Seorang pakar psikologi pesan kat Tok Abah, 1984, my sifu, my professor. Dia kata apa? Muhammad Khamsah. Dia tak boleh sebut nama Fadilah ya. Lidah Yahudi ya. Dia orang Yahudi tapi rakyat Amerika. Kebanyakan profesor psikologi di Amerika orang Yahudi. So Muhammad Khamsah, make each day your masterpiece. Who knows that day could be your last. Muhammad, jadikan setiap hari kamu hari terbaik. Mana tahu hari itu hari awak yang terakhir. There was sometimes in June 1984. Semester terakhir psikologi yang Tok Abah ambil sebelum bergraduasi dengan PhD pada bulan Disember ya tahun 1984. Tok Abah ingat lagi pesan Profesor Berkowitz. Berkowitz ni hidung pun bengkok, orang Yahudi kan. Ya, Muhammad Khamsah, jadikan setiap hari anda hari yang terbaik. Mana tahu hari itu hari awak yang terakhir. Rupanya itu masa tahun 84. Lepas tu Tok Abah mulalah mengaji sikit ya, belajar agama sikit-sikit. Tok Abah tak pernah belajar agama secara formal, tapi tidak formal belajar, terjumpa kata-kata Umar Al-Khattab, buat baik macam nak mati esok. Kerja kuat macam nak hidup selama-lamanya. Kerja kuat macam nak hidup forever. Tapi buat baik, beramal macam nak mati esok. Wow, we take that combination. Ya, kalau Profesor Tok Abah kata, jadikan setiap hari awak hari yang terbaik, mana tahu hari itu hari yang terakhir, itu hal-hal, kata orang tu, hal-hal akhirat tu. Ya, orang yang hebat, bekerja kuat macam nak hidup selama-lamanya. Tapi berbuat baik macam nak mati esok. Jadi kalau nak minta maaf bila? Today. Kalau nak maafkan orang bila? Today. Nak kata I love you kepada pasangan kita bila? Today. Because I feel you. I feel you. So bagus dia punya tema ni ya. I feel you. I feel you ni luas lah. Meaning kita dapat memahami, dapat cakna, ada empathy dengan situasi, kondisi dan situasi yang kita hadapi. Dalam masa pandemik ya, lockdown yang kita hadapi mulai semalam ya, insya-Allah. Baik, jadi itu dah bagus dah. Dah starting good starting point. I hope kita dah mula dengan cara yang bagus ya. Apakah rangka bicara kita? Kita ni pasang Waze, nak pergi ke mana ni? Tengok Waze. Nak pergi ke mana? Nak tengok ada roadblock tak? Tak adalah. Itu dah nakal tu. Kita akan cari jalan yang tak ada roadblock. Bukan apa, bukan sebab kita ada masalah. Cuma tak nak jam. Untuk mengelakkan jam. Kalau ada roadblock sekarang ni memang jam panjang. Sebab dia lebih teliti dalam mengkaji ya, surat-surat kebenaran untuk bergerak ya, dari tempat ke tempat yang lebih daripada 10 km. Rangka bicara kita pertama, mukadimah dan anjakan paradigma. Tukar cara berfikir. Ingat, Tok Abah ulang kali ketiga. Bukan situasi yang buat you down. Bukan. Tapi bagaimana kita merespon, mereaksi dan mentafsirkan situasi yang menyebabkan kita down ataupun up ataupun tak ada apa-apa. No change. Biasa-biasa je. It is up to your interpretation. Ya, kita melihat dunia bukan seperti keadaan dunia itu, tapi seperti keadaan kita. Kita melihat dunia bukan seperti keadaan dunia, tapi seperti keadaan kita. Kalau kita positif, kita orang baik, kita orang sentiasa positif, apapun yang situasi yang kita lihat, kita nampak kebaikannya. Bak kata orang pandai, orang bijak pandai kata apa?
Kalau hati kita murni, hati kita bersih, mata kita mata lebah. Mata lebah tarik yang elok-elok aja. Cari bunga, cari madu, cari benda yang baik-baik. Ya kalau hati kita kotor, jiwa kita kotor, jiwa kita tak murni, mata kita mata langau, mata lalat. Cari yang buruk, cari yang kotor, cari yang tak elok, cari najis, cari sampah, cari benda busuk, and so on and so forth. Nampak? Nampak. So, bukan situasi yang buat kita down, tapi diri kita. Kalau kita orang yang positif, maka semua situasi kita nampak ada dia punya hikmah. Orang yang positif, orang yang hebat, nampak peluang dalam masalah. Dalam masalah ataupun cabaran ada peluang. Orang yang pesimistik, orang yang gagal, dia dalam peluang pun dia nampak, oh payah, dapat walaupun dapat kerja begitu, walaupun dapat projek tu, walaupun dapat buka bisnes tu, tapi susah. Nak. Orang yang negatif ni, dia nampak masalah dalam peluang-peluang yang ada, yang terdampar. Yang kata tu, dia ada depan dia lah ya. Yang terpapar depan dia tu, peluang-peluang, tapi dia nampak masalah dulu. We see the world not as it is, but as we are. Itu sebabnya Tok Abah ulang kali kelima. Ya, bukan situasi yang buat awak down, tapi bagaimana awak melihat situasi itu. Bagaimana anda menginterpretasi dan merespon kepada situasi itu yang menyebabkan awak up or down or biasa-biasa, no change. Ya, okey. So yang keduanya kita akan bincang sikit mutiara kata. Bagi semangat sikit mutiara kata untuk lebih bersemangat, untuk menaikkan semangat kita, untuk lebih kata orang tu dapat menangani situasi apa pun yang kita hadapi dengan cara positif. Mutiara kata. Ya, nombor 3, mungkin kita tak payah sebut. Ya. Tak salah Tok Abah, kita ada bagi nota kat you all ya. So yang ketiga ialah kesilapan-kesilapan lazim seorang pekerja. What are the common mistakes? What are the common mistakes that we as workers, as staff of KSM ataupun sebarang agensi yang kita bertugas ataupun swasta, maka apakah kesilapan lazim seorang pekerja, seorang warga kerja? It is good to know what are our problem. Untuk maju ke depan, kita kena tahu di mana kesilapan kita. Untuk maju ke depan, cari di mana silap kita, kelemahan kita, masalah kita, dan atasi satu persatu, kita move forward, kita maju ke depan. Tapi ramai orang tak nak terima dia bermasalah. Aku okey apa yang ada masalah pada Kamsah. Aku tadi okey. Bila aku dengar dia Fadil Kamsah punya cakap, baru nampak aku ada problem. Samalah macam seorang kawan saya, seorang pesara. Macam Prof. Dia pesara tapi kita pakai Prof juga lah. Walaupun dah bila dia seorang profesor, kalau dah besar, gugur dia punya title tu. Kalau ada doktor boleh lah. Tapi profesor gugur. Kecuali profesor emeritus. Okey. So, kita bagi can lah bilang. Orang tua bagi can lah. Apa khabar, Prof? Aku okey je, Fadilah. Aku okey je. Tapi bila jumpa doktor, dia kata aku high kolesterol, ada manis darah aku, ada gula kat darah, ada itu, ada ni. Aku tadi sebelum jumpa dia, aku okey je. Tapi bila dah jumpa doktor, aku down sekarang. Aku down. Itu sebabnya, ignorance is bliss. Kadang kita selesa dalam keadaan jahil, tak tahu. Tapi bila kita tak tahu, masalah bukannya tak wujud. Tapi kita tak sedar, tak perasan. Dangerous tu. Dangerous. Jom kita tengok di mana kelemahan kita, di mana masalah kita. Kenal pasti masalah yang kita nak atasi dalam pandemik, dalam masa kita work from home, dalam masa lockdown ini. Mungkin inilah waktu yang sangat mustajab, sangat sesuai untuk kita muhasabah diri. Sebab kalau kita kerja macam biasa, sibuk. Jamnya, dunia ke sana sini, sibuk. Ya, ke sana, ke sini, sibuk. Tetapi masa lockdown, bukanlah padan muka. Kita kat rumah, walaupun ada cabaran-cabaran baru, ya, work from home dengan PDPR anak-anaknya, dengan karenah pasangan. Nasib baik ada pasangan. Kalau tak ada pasangan, membujang, lagi parah kau. Lagi sengsara. Tapi ramai orang tak bersyukur. Oh, ada orang kata, aku stres lah kat rumah. Anak bising itu 4-5 orang. Ni semua hero. Memang semua ada Superman, ada Keluang Man, ada itu. Ya Allah, susahnya. Saya kata, awak ada masalah anak-anak sebab awak sibuk nak beranak. Kalau awak tak ada anak, awak akan tenang. Kalau awak tak ada anak, awak tenang. Rumah pun tak bersepah. Adakah awak memilih? Mana awak pilih? Awak tak ada anak ataupun awak ada beranak sekarang tapi rumah bersepah, ya, sempang perenang. Mana awak pilih? Dia pun pandang saya. Of course lah aku suka beranak. Habis? Yang kau komplain pasal apa? Dia tapi aku manusia biasa. Tak. Awak macam bercakap awak manusia biasa. Awak ni manusia luar biasa. Tanpa awak, dunia tak sempurna. Tuhan cipta awak dengan penuh kehebatan.
Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya aku telah mencipta manusia dengan sebaik-baik kejadian. Siapa kata awak orang biasa? Awak bukan orang biasa. Awak orang luar biasa. Tapi awak tak kenal diri awak. Awak bingit dengan telinga awak, bingit dengan anak-anak berjerit sana begini. Sebab telinga awak sehat. Kalau maaf, kalau telinga awak pekak badak, awak tak dengar apa-apa. Tapi you dengar jeritan anak-anak sebab awak, Tuhan bagi pendengaran yang bagus. Syukur Alhamdulillah. Dia pun pandang saya. Awak kena ingat, anak-anak yang pandai tak boleh duduk diam. Anak-anak yang IQ tinggi memang mischievous, memang nakal. Sebab otak mereka berjalan, tangan berjalan, kaki berjalan. Sebab otaknya berjalan. Jadi kalau anak awak lembam, IQ 50, anak awak akan duduk diam aja. Rumah awak cantik, awak tak ada masalah. Anak bising-bising, dia diam aja. Seronok tak ada anak yang diam aja. Anak 3 tahun, 2 tahun, 4 tahun, senyap aja. Cakap pun sepatah-sepatah. Duduk situ ya sayang. Okey, dia duduk 2-3 jam. Diam aja. Seronok berbanding anak yang lompat sana, lompat sini, conteng sana, conteng sini, gunting sana, gunting sini. Ya Allah, habis langsi mak ya. Ya Allah, habis conteng dinding. Mana awak pilih? Mana awak pilih? Bukan situasi yang buat awak down. Cara awak mentafsirkan situasi. Kalau awak faham anak yang pandai, IQ tinggi, memang nakal, awak seronok tengok anak yang nakal. Right or wrong? Right. Awak terasa stres sebab anak bising. Rupanya telinga aku okey. Mata aku dapat melihat. Aku ada anak 3 orang. Alhamdulillah, ada orang 10 tahun kahwin. Tak ada seorang anak pun. Ada 20 tahun kahwin. Tak ada anak pun. Saya pernah jumpa seorang lelaki umur 50 tahun. Dia dukung seorang baby. Ya, saya naik eskalator ya ke airport. Dia kata, Fadilah Kamsah. Tok. Ni baby saya. Tok, baby saya tok. Tok, baby saya tok. Saya pandang aja. Apa hal orang ni? Sibuk kulu kilir kata, baby saya. Betul saya tanya saudara-saudara dia. Seronok sangat kawan kita tadi tunjuk baby dia. Tu 20 tahun kahwin tu, baru dapat anak tu, anak seorang tu happy dia tu, macam orang gila tu happy tu. Terus saya punya bersyukur. Saya bersyukur sangat ya. Saya pun ada 3 orang cahaya mata dan saya dapat anak sulung bila sudah 6 tahun berumah tangga. Saya faham. Kawan ni 20 tahun berumah tangga baru dapat baby. Dan dia punya seronok. And yet ada orang yang anak seorang satu, setahun satu, tapi dia cukup stres. Aku tak tahan kat rumah, anak aku nakal, ya Allah ikut perangai mak dia, ya Allah gini. Okay, change your paradigm, boys. It is not the situation that put you down. It is your interpretation of the situation that put you down. I feel you guys, I feel you. Kau panggil Tok Abah orang tua bangka. Ini cara Tok Abah cakap. So apa nak buat? Lain kali pilih orang yang lain, orang muda mungkin lain cara dia. Kalau panggil penyanyi, Tok Abah pun suara macam Jamal Abdillah, tapi oleh kerana Fatah kata bagilah motivasi jangan menyanyi, nanti orang kena bayar lebih pula untuk nyanyi ya. Okey. So Mutiara kata nanti Tok Abah bincang lepas tu apakah kesilapan latihan pekerja, nombor 3, nombor 4, apakah pengajaran daripada pandemik 19 ni, what are the learning points, what are the takeaways yang kita dapat daripada situasi kita kena kurung balik lockdown kali kedua yang paling beratnya, tapi PKP 3.0 ya. Bagaimana supaya kita tak down, kita masih dapat meningkatkan emosi dan masih menyumbang ya, khairunas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia, orang yang paling banyak memberi manfaat kepada ramai orang ya. Lepas tu jom kita sanitize diri kita. Topik nombor 5, sanitize diri kita. Because our heart is the center of everything. Kalau hati bersih, satu badan akan jadi hebat, pemikiran kita hebat, tindak tanduk kita hebat bila hati kita bersih. Jadi kita sanitize diri kita dengan sanitize hati, sanitize minda, sanitize sikap, sanitize tindak tanduk, sanitize hubungan, sanitize everything. Not just sanitize your hand, not just sanitize your premise, tapi sanitize. Ini yang kita belajar dari pandemik 19 untuk terus menghisap diri dan memurnikan diri kita secara komprehensif. Nombor 5. Nombor 6, dalam nota yang Tok Abah dah hantar ke you all dalam bentuk PDF tu, Tok Abah terangkan 35 petua untuk lebih bersemangat semasa pandemik walaupun bekerja dari rumah. Ada 35 petua. Kalau nak dapatkan all those, bolehlah minta daripada pihak urus dia. Dan yang akhir sekali, of course, untuk orang-orang Islam,
Tok Abah berikan sikit doa-doa untuk lebih bersemangat. Untuk orang bukan Islam, you all faham doa masing-masing. Tok Abah tak dapat bantu sebab Tok Abah pun tak jahil dalam hal itu. Okey. So, mukadimah dan nandakan paradigma selesai sikit-sikit ya. Cuma satu perkara lah yang Tok Abah kena pesan pada you all, pesan pada diri Tok Abah juga ya. Bagaimana kita nak cuba berubah jadi orang yang lebih positif ya. Okey. So, ingat kata-kata seorang guru Tok Abah, selalu ada harapan bagi mereka yang berdoa. When you start asking from God, praying to God, you will always have hope. Sentiasa ada harapan untuk yang berdoa, sentiasa ada jalan untuk orang yang berusaha. Pasti ada harapan untuk orang yang berdoa. Sebab doa silahul mukmin. Ud'uni astajib lakum. Engkau minta aku perkenan. Ada harapan. Ada harapan. Sentiasa ada harapan untuk orang yang berdoa. Dan sentiasa ada jalan untuk orang berusaha. Kita fikir usaha pasti ada jalan yang Tuhan akan berikan kepada kita untuk resolve ataupun mengatasi sebarang cabaran yang kita hadapi. So bila kita pegang kata-kata mutiara itu, pasti ada harapan untuk yang berdoa, pasti ada jalan untuk yang berusaha, kita akan lebih bersemangat dan kita tak akan patah semangat. Satu lagi berkaitan dengan itu, jika anda tak dapat apa yang anda hajati, bersyukurlah dengan apa yang awak dapati. Jika awak tak dapat apa yang awak hajati, bersyukurlah dengan apa yang didapati. If you don't get what you want, be thankful to God with what you receive. Why? Sebab perancangan Tuhan jauh lebih hebat daripada perancangan kita. Sebabnya kita rancang lain tapi dapat lain. Bila tak dapat apa yang kita rancang, bersyukurlah dengan apa yang Tuhan berikan kat kita. Wow, kita akan lebih tenang. Nampak tak? Lebih tenang. Bukan situasi yang put you down, tapi your interpretation of the situasi yang put you down. Nampak? Nampak. Okay? Alright. So, satu lagi untuk naikkan semangat kita. Remember tak? Tok Abah ada 6 orang cucu, yang 2 orang umur setahun 3 bulan, setahun 2 bulan. Yang setahun 3 bulan dah jalan laju. Yang setahun 2 bulan masih berdiri, dia malas sikit nak berjalan. Tapi ikut kajian daripada pediatrician, seorang baby akan jatuh bangun sekitar 1000 kali sebelum dapat berjalan dan berlari. Seorang baby biasanya akan jatuh bangun 1000 kali sebelum dapat berjalan dengan stabil dan akhirnya berlari. Tapi baby setiap kali jatuh tak pernah patah semangat. Walaupun dia umur dia baru setahun lebih sikit, dia tetap bangun dan akhirnya berjalan dan berlari. Tetapi baby yang jatuh bangun 1000 kali dan tak pernah patah semangat, sekarang sudah dewasa. Dia dah umur 25 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 70 tahun. Siapa baby tu? Awak lah. Tok Abah lah baby tu. Nampak tak? When you were a baby, you fall down 1000 times, you never gave up. Itu bukan teori. Itu praktikal. Itu magical. Baby umur setahun tak give up. Tapi baby umur 30 tahun, Fatah umur, muka macam umur 40 kot dekat Fatah ni. Ya? Baby umur 40 tahun. Fatah, engkau baby umur 40 tahun. Baby purba namanya Fatah. Fatah Razak. So, jangan patah semangat. Malulah. Masuk umur setahun, 1000 kali jatuh, bangun lagi. Sekarang umur 40 tahun, baru 2-3 kali ataupun ada masalah, 1, 2, 4, 10 masalah dah. Give up aku. Aku stres, aku give up, aku. Wah, come on man. Oi, malulah. Malu pada siapa? Malu pada diri. Itu sebabnya pesan para sarjana, para psikologi, dan dari kacamata agama pun, jangan bandingkan diri awak dengan orang lain. Barang siapa bandingkan diri dia dengan orang lain, dia menghina ciptaan Allah, menghina qada dan qadar Allah. Kenapalah aku tak handsome macam Zul Arifin? Bukan Tok Abah cakap, bukan orang lain. Tok Abah dengan Zul Arifin kira macam kembar, seiras. Ya tak ada masalah. Ini orang lain lah. Mungkin Fatah lah. Fatah mungkin cakap, kenapa aku tak handsome macam Fadilah Kamsah? Mungkinlah ya. So, jangan bandingkan diri awak. That means awak telah menghina diri awak, ciptaan Tuhan. Jangan bandingkan diri awak dengan orang lain. Habis? Bandingkan diri awak sekarang dengan diri awak yang lepas. Compare yourself now with yourself yesterday. Or perhaps compare yourself now with what you intend to be, your future. Boleh. Bandingkan diri awak dengan apa yang awak sudah capai sekarang berbanding dahulu. Awak akan banyak bersyukur. Awak akan lebih tenang.
Ya, jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Kenapa tak boleh? Sebab kita tak tahu bagaimana dia berusaha, bagaimana dia sengsara, bagaimana dia diuji oleh Tuhan. Kita tak tahu. Yang kita nampak, ya Allah, umur 35 dah kaya raya, umur 40 tahun dah jadi jutawan. Ya, umur jangan. Kita tak tahu apa sengsara, pengorbanan, derita ataupun atau sacrifices yang telah dia alami untuk capai apa yang dia capai. Ya, elak bandingkan diri kita dengan orang lain, bandingkan diri kita yang sekarang dengan kita yang dahulu. Ya, kita boleh lihat orang lain untuk belajar cara strategi untuk bangun krisis. Kita boleh belajar dari orang lain, tapi jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Sebab semua orang sama hebat, tapi tak serupa. Tuhan Maha Adil, Maha Pengasih, Maha Penyayang. We are all equal, but not the same. We are all equal, but not the same. Why are we equal? Because God is fair. God is most merciful. God is most munificent, hebat, cemerlang, ya, maha besar, maha mengetahui, maha adil. Okay, so jangan bandingkan diri kita dengan siapa-siapa pun. Alright, so satu lagi yang kita nak rangsang diri kita untuk berubah, walaupun kita dalam pandemik, walaupun kerja from home, mungkin banyak cabaran-cabaran baru. Kena ingat satu hakikat. Success or excellence always occur outside the comfort zone. Kecemerlangan cuma berlaku di luar zon selesa. Jadi kalau awak nak selesa-selesa, awak jadi orang biasa-biasa, awak tak boleh cemerlang. Tak boleh cemerlang sebab kecemerlangan akan berlaku, akan terjadi di luar zon selesa. Ya, Ustazah Oki Setiana Dewi, OSD, ya, Oki Setiana Dewi, seorang, many of you kenal dia. Apa dia kata? Tok Abah suka dengan YouTube yang dia ditularkan. Dia kata apa? Untuk jadi orang hebat, untuk cemerlang, kita kena paksa diri kita. Kena paksa diri kita. Kita kena paksa. Kalau paksa mean kita kena di luar zon selesa. Kalau kena paksa diri, awak tak selesa. Nak jaga solat 5 waktu, kena paksa sejak kecil, sejak umur 7 tahun. 10 tahun kalau tak sembahyang, kena rotan. Kena paksa. Untuk jadi sihat, kena paksa. Untuk diet, untuk makan cara betul, untuk sistem, untuk makan cara yang paling berimbang dan seimbang. Nabi SAW mengunyah 40 kali masa makan. Kunyah 40 kali. Awak, Tok Abah, berapa kali kunyah? Kita dapat 10 kali pun sudah okey. Tapi ramai kita macam ular sawa. Masuk telan, tak kunyah. Mana perut tak meragam? Ya, mana perut tak ada masalah sebab dia kena kerja kuat. Itu sebabnya untuk orang Islam diwajibkan berpuasa 1 bulan untuk merehatkan perut. Cantik, ya. Dan semua agama, semua bangsa dalam dunia memang menganjurkan puasa sebagai satu terapi yang sangat luar biasa. Ya, tapi untuk orang Islam, puasa bukan terapi. Puasa itu satu rukun Islam. Ya, okey. So, kita kena paksa diri. Untuk dapat six pack, kena paksa diri. Ingat senang ke? Kena exercise, pakai kejap-kejap. Tak apa tengok Zul Arifin ke Khairul siapa? Yang Pascal tu, ya, sampai ada six pack. Ya. So, dia kena paksa diri. Kesian dia. Terus banyak Tok Abah malas. Tok Abah ada dapat 1-2 pack pun cukup lah. Sebab tak larat dah. Umur 70. Dulu masa Tok Abah umur 20 tahun, Tok Abah ada 6 pack. I was a gymnast. Saya seorang yang rajin berlari 3-4 batu tiap-tiap hari. Dulu pakai batu. 3-4 batu tiap-tiap hari. Hujan ke, panas ke, mendung ke, Tok Abah akan berlari. Every day. 3-4 batu. Ya, umur Tok Abah masa tu 19 hingga 24. The whole masa kat kampus Tok Abah berlari tiap-tiap hari. Kecuali kalau sakit. Lepas tu kita main rugby, Tok Abah dulu gimnastik, ya. Tok Abah dengan Faraen lebih kurang sama lah. Faraen lebih kurang lah. Bukan Azizul Awang Hasni Awang, itu bukan, itu naik basikal. Okey. So, kita paksa diri kita, akhirnya kita jadi hebat. So, kat rumah pun kena paksa untuk berdisiplin. Alah ni kat rumah sibuk nak masuk bilik, nak buat kerja. Apa? Well, kalau awak nak jadi orang yang berintegriti, itu dia. Sebabnya Tok Abah akan buat satu program pada 29 bulan Jun. Bagaimana nak memperkasa integriti secara magical. Tapi orang KSM boleh datang kalau nak. Tapi nak datang bagus, tak datang pun tak apa kot. Sebab kita ada program ni. Tapi kita akan buat program. Dah 100 lebih orang yang mendaftar. Tok Abah excited sangat. Kita akan buat bagaimana nak berintegriti. Terutamanya dalam konteks
pandemik ya, yang kita kerja from home. Tak ada penyelia, tak ada pengawasan, tak ada bos ya, tapi kita ada the overall supervisor ya. Kita kena ada sifat ihsan. Tuhan melihat dan dipasang dua makhluk, bukan dua orang ya, Raqib dan Atid ya, yang mencatat kebaikan. Bahu kanan Raqib dan Atid mencatat setiap keburukan walaupun sebesar zarah, walaupun halus macam kuman, kebaikan akan dicatat, keburukan akan dicatat. Okey. So satu perkara lah yang Tok Abah kena ingat ya. Satu perkara juga iaitu mutiara kata yang sesuai untuk kita ialah apa kata Aristotle dalam mutiara kata yang untuk membangun diri. We are what we repeatedly do. Kita ni hasil kepada apa yang kita lakukan setiap hari. Justru kecemerlangan adalah satu tabiat, ya, bukannya satu tindakan yang terpinggir. Ya, kecemerlangan adalah satu tabiat. Oleh kerana kita ni hasil kepada apa yang kita lakukan tiap-tiap hari, jadi kecemerlangan adalah tabiat, bukannya satu tindakan yang terpinggir. Aku cemerlang apa? Orang yang cemerlang, kat rumah dia cemerlang, kat pejabat dia cemerlang, dalam kereta dia cemerlang, dalam tandas dia cemerlang. Artinya dia tak buat benda yang tak elok, mengotorkan ke, buang potong rokok ke, kat tandas dia cemerlang. Di masjid, di surau, di dalam gereja dia cemerlang. Ya? Di mana-mana dia cemerlang. Ada orang kat rumah dia pembersih, kat atas jalan raya, dalam kereta dia campaknya kulit kuaci, kulit potong rokok. Ya, Tok Abah pernah tengok daripada sebuah kereta mewah, tak payah sebutlah plate number. Ya, dia balingnya kulit durian. Mungkin dia makan durian dalam kereta, dia baling kulit durian atas jalan raya. Tok Abah kat belakang dia bunyikan horn. Pin! Sebab dia keluarkan kulit durian, takut kena orang dan sebagainya. Tok Abah bagi horn kuat. Lepas tu dia makin laju, dia malu kot. Tok Abah pernah kacau lah sebuah kereta pasukan beruniform, tak payah sebutlah ya. Ada 3 orang dalam tu, dia pakai uniform. Dia punya kereta pun ada dia punya pasukan uniformnya, ya. Tapi dia buang tissue paper, mungkin dia seselema kot. Dia buang kertas tissue pun satu, Tok Abah horn, pin. Lepas tu dia buang lagi daripada tingkapnya, ya. Tissue paper. Tok Abah pun horn pelan-pelan. Pin, Tok Abah seorang. Ya, masa tu pemandu tak ikut sama. Ya. Lepas tu kali ketiga dia buang tissue paper, Tok Abah horn panjang. Pin. Dia ni pasukan beruniform. Ni semua ada pistol. Semua ada pistol. Oi, dengar? Semua ada pistol. Tok Abah pun ada pistol, tapi pistol lain. So dia pun terus berhenti. Dia tahan, Tok Abah suruh stop. Dia keluar, semua terus lepaskan dia punya pengikat dia punya pistol. Wah, dengar ni something. Mana horn dia bertiga kali? Bayangkan orang awam horn. Pasukan beruniform. Dia keluarkan betul. Tapi sebelum dia nak cakap apa-apa, Tok Abah kata, Encik tadi 3 kali saya nampak Encik buang tisu dari kereta. Salah tu Encik. Encik pakai uniform dan kereta ni kereta. Wah, Tok Abah marah dulu. Jadi dia pun, ini namanya psikologi. Kalau kita nak orang jasa bersalah, kita marah dia dulu. Dia tak tahu siapa. Aku ingat aku okey, tapi dia marah aku. Rupanya aku. Tok Abah terus bukanlah marah, naikkan suara. Tok Abah kalau naikkan suara Jawa makan tempe, power tau. Encik buang 3 kali tisu, saya dah horn sekali. Encik buang lagi. Ini contoh yang tak baik. Encik pakai uniform. Engkau, Allah, Dr. Fazila, Allah, minta maaf. Kami ni seselema. Kami, tapi Tok Abah pun kecut juga, dia dah keluarkan pistol. Dia bukanlah keluarkan pistol, dah lepaskan dia punya pengikat pistol tu. Lepas tu dia datang, minta maaf lah ya, Tok ya, tentang kami tadi. Tok, boleh ambil gambar Tok? Oh, dia rasuah kita. Boleh ambil gambar Tok? Dah orang nak ambil gambar dengan kita pun lembut hati. Boleh lah. Ya, cepat-cepat sikit ni, panah ni. Ya, ambil gambar. Ambil gambar kau. Aduh, isunya apa? Kecemerlangan adalah tabiat. Macam mana awak kat rumah pembersih, masa naik kereta awak pengotor? Macam mana kat rumah pembersih, kat pejabat pengotor? Adakah awak orang yang cemerlang? Orang yang pembersih? Nahi. Sebab kata Aristotle, dan Tok Abah setuju, kecemerlangan adalah tabiat. Sebab kita ni hasil kepada amalan yang kita lakukan tiap-tiap hari. Dia jadi tabiat. It takes 40 days to form a new habit. Satu tabiat terbentuk dalam 40 hari.
Ada nas, ada bukti-bukti saintifik dan ada hadis yang berkaitan. Okey. Satu lagi kata-kata motivasi untuk merangsang kita, ya. Kegagalan adalah tangga kejayaan. Itu dah biasa dengar sejak Tok Abah umur 7 tahun. 63 tahun yang lepas Tok Abah dah dengar, ya. Kegagalan tangga kejayaan Muhammad Fadilah. Dan baru-baru ni Tok Abah dengar pula sarjana mengatakan, kadang kita menang, kadang kita belajar. Sometimes we win, sometimes we learn. Mana pernah gagal? Kita tak pernah gagal. Sometimes we win, kita berjaya. Sometimes we learn. Artinya kita tak dapat capai apa yang kita hajati, tapi kita belajar sesuatu. Ya, sebab kegagalan tangga kejayaan. We must learn something from our mistake. Sometimes we win, sometimes we learn. So we are always moving forward. Nampak? Dan satu lagi peribahasa Jepun yang Tok Abah pegang untuk naikkan semangat Tok Abah. Walaupun apa situasi yang dihadapi, di samping keluarkan sifat baby yang jatuh bangun 1000 kali tapi tak patah semangat. Itu pun satu semangat. Tapi apa kata peribahasa Jepun? Dia kata apa? Fall down 7 times, you get up 8 times. Itu peribahasa Jepun. Jatuh 7 kali, bangun balik 8 kali. Orang Jepun ni tak pandai matematik ke? Oh, dia pandai matematik. Habis jatuh 7 kali, tak kenapa bangun 8 kali? Jatuh 7 kali, bangun 7 kali lah. Apa bodohnya orang Jepun ni? Fikirlah. Pentakulan, fikirlah. Kenapa jatuh 7 kali, bangun 8 kali? Barulah naik semangat kita. Okey? Baik, tu cukuplah sebagai kata orang tu nak apa nama? Kita orang tu menaikkan semangat kita. Cuma last dalam bentuk tajuk kita. Bagaimana nak memberi semangat diri kita dalam pandemik, dalam bekerja di rumah ni. You cannot tailor-make the situation in life, but you can tailor-make the attitude to fit those situation. Kita tak dapat menyesuaikan semua situasi kepada kehidupan kita. Ya, aku ndak kalau boleh aku gini. Kita tak dapat kadang-kadang mengubah situasi untuk sesuai dengan kita. Tapi kita boleh, kata orang tu, mengubah sikap kita agar sesuai dengan semua situasi. Kita tak dapat sesuaikan situasi dengan kehendak kita. Tapi kita boleh betulkan sikap kita untuk sesuai, untuk dapat menangani semua situasi. Comprende? Faham? Jelas? Okay, let's go. Alright, so satulah. So itu kalau dari satu kata itu, kalau kita boleh rumuskan apakah kesilapan-kesilapan lazim seorang pekerja, kalau kita boleh senaraikan dalam masa 2-3 minit saja. Masa kita terhad ya. 1, kita ingkar Tuhan, ingkar arahan bos, ingkar mak bapak, ingkar arahan pasangan, akhirnya kita bermasalah. Ingkar. 2, ya, tak kenal diri yang sebenar. Kekuatan kita tak kenal sampai tak dapat keluarkan semua. Kita punya X factor, kelemahan kita tak kenal dan tak cuba atasi satu persatu, maka kita tak dapat maju ke depan. Itu kesilapan kita. Nombor 3, hati kita kotor. Hati anda, hati Tok Abah kotor. Dan bila hati kita kotor, otak kita pun negatif. Ya, sebab orang yang berfikiran negatif 10 kali ganda mudah dapat penyakit termasuk kanser berbanding orang yang berfikiran positif. Ini kajian Profesor Bernard Siegel, pakar kanser dari Amerika. Orang yang otak negatif, hatinya kotor 10 kali ganda mudah dapat penyakit berbanding orang yang positif dan hatinya bersih. Alright? Okay. Lepas tu kita tak seimbang, kat rumah okey, kat tempat kerja tak okey. Ya, kat rumah kita bergaduh, kat tempat kita teamwork mantap. Kat rumah kita loving, caring, tapi kat tempat kerja kita ponteng, kita kasar kat orang, tak seimbang. Ya, rumah dan tempat kerja tak seimbang, dunia dan akhirat tak seimbang. Hal dunia awak fokus, akhirat awak lupa, tak seimbang. Problem. Yang paling besar masalah apa? Tak bersyukur. Barang siapa bersyukur, aku tambah-tambah nikmat. Barang siapa yang tidak bersyukur, ya, siksaanku amat pedih. Ni sabda Nabi, ni hadis kursi. Ya, Allah bagi warning. Macam mana pada kamu kata kita tak bersyukur? Saya tak kata awak tak bersyukur. Tapi kebanyakan kita kurang bersyukur. Siapa kata kita kurang bersyukur? Allah kata. Apa buktinya? Allah berfirman, wa qalilun min ibadiyas syakur. Dan amat sedikit di kalangan hamba-Ku yang bersyukur. Okeylah, kita bagi satu contoh je. Tok Abah buat kajian berpuluh tahun. Ya, dan salah satu ciri warga kerja bersyukur. Okey, warga kerja KSM ataupun warga kerja mana jabatan yang sedang menonton program kita ni. Salah satu tanda bersyukur ialah kita doakan kita punya jabatan. Doakan kementerian. Berapa orang warga KSM yang sedang menonton termasuk Fatah Razak.
Amirul Muhammad tu, Maizatul Syafiqah. Ni yang Tok Abah dapat nampak ya nama tu. Adakah awak malam tadi doakan KSM? Jangan jawab Fatah, jangan jawab. Jangan jawab, aku kata kan buat malu je. Ya. Berapa orang yang doakan awak punya majikan? Ikut kajian Tok Abah, My Survey yang tidak saintifik tapi menyeluruh lah. Ya, tiap kali jumpa grup manusia, Tok Abah akan survey dalam my lectures, my motivasi session, my program, camping, campco, whatever, kita akan tanya berapa orang yang selalunya atau semalam doakan majikan. Angkat tangan. My research shows that about 3%. 3 hingga 5% saja warga kerja doakan majikannya, swasta atau kerajaan. Berapa orang yang doakan bosnya? 2 hingga 5% yang doakan bosnya. Dan kata guru Tok Abah, dengar ya. Barang siapa doakan bosnya 40 malam berturut-turut dan kontinulah terusnya, kita akan sayang hormat bos, bos akan sayang dan hormat kita. Bila kita doakan orang tiap-tiap hari, selepas 40 hari, kita akan sayang pada orang yang kita doakan. Orang yang kita doakan akan sayang dan hormat kat kita. Nampak? Nampak? So, berapa orang yang doakan bosnya? Kalau belum buat, let's do it. Kita akan jadi orang lebih positif. Kita akan dapat menangani apapun situasi. Ya, bukan situasi yang put you down, tapi how you react, how you respond, how you look at the situation will make you up or down or biasa-biasa. Ya? Okay. So mudah-mudahan. Berapa orang doakan kawan-kawan sekerja? Not bad. Adalah, tapi kurang dari 10%. My survey, kajian Tok Abah. Kurang 10% orang yang doakan kawan-kawan sekerja. Berapa orang doakan customer? Orang awam yang kita beri khidmat. Because of the customer, you are relevant. Ya. So, KSM relevant sebab ada rakyat, masyarakat yang perlukan bantuan. Kalau rakyat ni tak terlibat, ya, tak minta bantuan KSM tak perlu wujud, tak relevan. Betul ke tak betul? Betul. So berapa orang yang doakan dia punya customer? Ikut kajian Tok Abah adalah 2-3%. Nampak? So masih rendah. Sebab kita sangka kita bersyukur, tapi sebenarnya belum cukup bersyukur. That's our problem. Orang yang tak bersyukur ni, wala in kafartum inna azabillah syadid. Barang siapa yang tak bersyukur, siksaan kau amat pedih. That's why we have problem. That's why you and I have problem because kita kurang bersyukur. Nampak? Nampak. Bukan marah. Naik semangat. Tak marah pun. Nasihat. Okeylah. Kenapa? Apa masalah kita? Tak nak berubah. Apa masalah kita? Niat tak baik. Niat tak murni. Guru Tok Abah pesan pada Tok Abah 1987. Allahyarham Datuk Dr. Profesor Mahmud Saidun. Tok Abah masa tu umur 36 tahun. Tengah handsome. Tok Abah masa tu umur sebaya dengan Dul Arifin. So, body sama, muka sama, bakat lebih kurang sama. Masa tu tak boleh cakap lah. Ya? So, apa kata Profesor ni? Muhammad Fadilah. Tok Abah pengurusi majlis, moderator dan juga pengurusi surau. Barang siapa yang pergi kerja tak pasang niat, akhir bulan dapat gaji, masa tu akhir tahun dapat bonus. Akhir tahun dapat bonus, dapat naik pangkat, dapat puji-pujian. Tapi dia kata, kosong pahala. Tersentak Tok Abah. Kosong pahala. Sebab innamal amalu binniyah. Ramai orang pergi kerja tak pasang niat. Dan Tok Abah tak pasang niat. Tahun 87. Umur Tok Abah 36 tahun. Profesor Madya masih bersemangat nak jadi profesor yang termuda dalam bidang Tok Abah. I work very hard. Tapi tak pasang niat pergi kerja. Kesannya, dapat naik pangkat, orang puji, orang appreciate, dapat pekerja cemerlang, tapi kosong pahala. Innamal amalu binniyah. Sejak tahun 87, tiap-tiap pagi Tok Abah pasang niat, 10 niat. Ya Allah, aku pergi kerja, aku nak cari rezeki yang halal. Aku nak cari ilmu. Pensyarah, aku nak cari ilmu. Aku nak kongsi ilmu. Aku nak senyum kat semua orang. Aku nak bagi salam. Aku nak cari kawan baru. Aku nak jumpa kawan lama. Aku nak merangsang orang berubah. Ya, jadikan aku sebab orang lain berubah. Aku nak jadikan hari ini lebih baik daripada semalam. Kalau aku mati hari ini, matikan aku dalam husnul khatimah. Ya, aku nak cari kawan baru. Aku nak jumpa kawan lama. Aku nak Tok Abah pasang 10, 11, 12 niat. Setiap niat yang kita pasang, kita dapat pahala. Walaupun belum buat. Dan Tok Abah pasang banyak niat untuk, makin banyak niat kita pasang, kita akan dapat kekuatan, inspirasi, semangat untuk bekerja. Sebab setiap niat yang kita pasang, Tuhan bagi pahala, bagi inspirasi, bagi ganjaran dan bagi
energi untuk mencapainya. Wow. Habis sekarang kerja kat rumah, pasanglah niat. Pasanglah niat kerja kat rumah pun bawa dalam PKP, dalam lockdown ni. Wahai Tuhan, aku duduk kat meja ni, aku nak mencari rezeki yang halal. Supaya rezeki kita berkat. Orang yang rezekinya berkat, hatinya seronok, keluarganya bahagia, badannya sehat, ya, aura dia positif. Kalau rezeki berkat. Untuk rezeki berkat macam apa? Kerja dengan ikhlas. Walaupun orang tak nampak. Berintegriti. Integriti artinya buat benda baik dengan cara terbaik walaupun orang tak nampak. Itulah dia integriti. Secara simplistik lah. Tapi integriti ni lebih luas. Itu yang Tok Abah akan war-warkan dalam kita punya webinar pada 29 bulan 6. Bukan nak iklan, tapi nak bagi tahu we have a program untuk sempena bulan integriti. Sebab bukan situasi yang put you down, tapi kita punya sikap, kita punya persepsi, kita punya paradigm, kita punya respon kepada situasi yang menyebabkan kita down ataupun kurang semangat ataupun stres, akhirnya murung, burn out and banyak rentetan masalah-masalah lain. Okey. Apa lagi masalah? Kita kan tu banyak masalah peribadi, tak ada semangat kerjasama, silo mentality. Tuhan tak pandang kumpulan yang tak satu hati. Itu sebabnya barang siapa yang peluk pasangan sebelum pergi kerja, barang siapa yang memeluk pasangannya selama 10 saat setiap pagi sebelum pergi kerja. Ini untuk masa yang bukan PKP lah. Ya, sebelum pergi kerja dia peluk pasangannya, maka kesannya kat tempat kerja teamwork makin hebat. Dia sayang, ya, berkasih sayang dengan pasangan, kat tempat kerja pun mudah teamwork. Kesan pertama. Kesan kedua, prestasi kerja meningkat 20 hingga 60%. Performance meningkat 20 to 60%. Tiga, dia ceria dan sihat. MC berkurangan, medical bill berkurangan. Ya, suasana kerja juga very harmonious dan positif dan ikut kajian. Ajal maut di tangan Tuhan. Nyawa orang yang memeluk pasangannya 10 saat tiap-tiap pagi bertambah panjang 5 tahun. Ajal maut di tangan Tuhan. Ya. So tengok hebatnya memeluk pasangan. So mesti ada semangat kerjasama, ya. Sangat. So ada magic dalam memeluk pasangan. Magic, ya. Betul banyak masalah peribadi, ya, banyak unconscious belief, ya, banyak negative paradigm. Dan satu kajian tak berdisiplin, banyak stres, banyak itu, banyak macam-macam lah, tak payah sebut lah. Kita tak ada masa. Tapi baru Tok jumpa 2-3 minggu lepas, satu penemuan, rupanya kita tahu, Tok Abah tahu lama dah, dalam badan kita ni banyak air. Ya, dalam badan kita untuk kanak-kanak, dia punya peratus air dalam badan 75%. Kalau baby 80%. Untuk orang dewasa macam anda, macam Fatah, macam Maizatul ni, mungkin ada 65%. Untuk Tok Abah yang dah tua bangka kereput kering ni, mungkin 50% water in my body. Rupanya water has memory. Water can store memory. So kata-kata negatif, trauma, ya, pemikiran negatif semua dapat disimpan oleh air yang ada dalam badan kita. That's why kadang kita sudah nak berubah dengan nasihat, dengan motivasi, naik semangat, tapi tak boleh berubah secara istiqamah sebab terlalu banyak unconscious belief, unconscious intention yang tertanam, yang terpahat, yang di-store oleh air dalam badan kita. Jadi apa nak buat? Rupanya cara terbaik di samping doa, di samping ilmu, di samping cari kawan-kawan positif, ya, di samping ditegur, di counsel ataupun ada intervensi yang berkesan, cara nak menyahkan, ya, nak nyahkan negatif paradigm ialah dengan mengaji atau menyanyi. Menyanyi. So menyanyi pun boleh. So itu kajian yang terbaru yang Tok Abah dapat bacalah dan attend webinar ialah dengan menyanyi, dengan mengaji. Bila kita menyanyi atau mengaji secara jahar, secara kuat dan berlagu, taranum, menyanyi memanglah berlagu. Maka suara getaran suara menyanyi mengaji itu akan merawat sel-sel yang menyimpan negatif trauma ataupun negatif thoughts, negatif paradigm itu akan dirawat, akan tertendang dengan mengaji, menyanyi. Wow. Nampak? Okey, cukup. Habis topik itulah. Kesilapan lazim. Tak payahlah, ya. Yang ego, yang riak, yang narsisistik, yang sailang orang, sabotaj orang, membawang, itu tak payah ceritalah. Itu dah banyak sangatlah, ya. Gosipnya lah, itulah, egonya tak dapat macam-macam, ya. Tapi sekarang kita pergi kepada next issue.
apakah pengajaran daripada pandemik COVID-19 ni, pengajaran dalam lockdown yang kedua ni, pengajaran daripada PKP 3.0. Pertama, pengajaran yang Tok Abang nampak ialah kita kena lebih banyak bersyukur dan insaf diri. No matter, bak kata Fatah tadi, ni bukannya Malaysia yang menghadapi masalah ni, satu dunia. Tapi kenapa New Zealand dah sifar COVID-19, Brunei dah lama dah setahun lebih dah, ya, tak ada COVID-19 sebab ada amalan-amalan yang positif. Ya. So kita kena banyak bersyukur. Tapi okey, kita jangan bandingkan diri kita dengan orang lain, tapi kita boleh contohi mereka. Jadi untuk awak tak rasa down sangat, kita ni teruklah dah kali ketiga kali ke 3.0 PKP, ini kali kedua lockdown, payah ni, teruk ni. Cuba tengok saudara-saudara kita di Palestin. Awak lockdown dalam rumah, mereka tak ada rumah. Awak ya kena COVID, masih banyak hospital walaupun sekarang hampir full capacity, ya, tilam-tilam katil-katil kat Maib pun dah hampir penuh. Saya tahu ya kebanyakan frontliner dah letih, memang betul, tetapi masih ada hospital. Ya, kalau di Palestin hospital pun kena bom. Jahatnya orang yang menghancurkan hospital tu. Tok Abah dapat pergi Palestin 2 tahun lepas kot, ya, kita pergi ke Palestin. Ya Allah, memang terusik, memang you dengar macam mana pun tak sama dengan lihat, ya, orang-orang Gaza, ya, dikepung, dipagar macam penjara terbesar di dunia. Memang dipenjara. Memang tak boleh buat sewenang-wenang. Memang dikontrol. Kesiannya, zalimnya bangsa itu, zalimnya. So, kalau awak bandingkan dengan mereka, ya, awak terkurung kat rumah, mereka tak ada rumah. Awak bising dengar anak-anak menangis sana, stres kat rumah. Mereka, anak-anak mereka mati seorang-seorang ataupun cacat, mata buta, tangan kudung, kaki putus. Perasan tak? Tak. You tahulah kadang tak perasan. So bila awak tengok kesengsaraan orang lain, awak mudah bersyukur, kurang stres, naik semangat. No matter what I am facing in Malaysia, much better than in Palestine or Syria or Afghanistan or even Myanmar, di sebagai tempat. So kita kena banyak bersyukur. Nampak? Tu lebih bersyukur dan insaf diri, pengajaran yang paling utama daripada pandemik 19. Yang keduanya, balik kepada fitrah. Balik kepada fitrah. Solat 5 waktu, sentiasa berterima kasih, ya. Sentiasa cuci tangan, sentiasa bersihkan. Ni fitrah, back to basic, ya. So kalau orang yang jaga solat 5 waktu, 5 kali ambil wuduk. Ya, so kita ekstrakan dengan basuh tangan pakai sabun. Ya, setiap kali nak sembahyang, ya, dan sebagainya. So 5 kali wuduk, masya-Allah, itu pun dapat back to basic lah. Bersihkan hati kita dengan solat taubat istighfar. Back to basic. Ya, berterima kasih, mempamerkan kasih sayang. Say thank you pada isteri, pada suami, pada anak-anak. Ramai suami isteri lupa nak cakap terima kasih pada pasangannya. Ramai anak lupa nak ucap terima kasih pada mak bapak sebab melahirkan mereka. Walaupun mereka meraihkan birthday dia, patutnya di hari birthday, semua anak yang masih ada ibu bapa berterima kasih pada mak bapak. Tapi ramai terlupa. Tapi kecil hati kalau terdapat hadiah dari mak bapak. Dalam mak bapak bersusah payah melahirkan mereka. Ya, mereka pula kecil hati kalau tak bagi hadiah. Ni anak yang kecil hati ni umur berapa? Alah, umur baru 29. Kalau umur 9 tahun, Tok Abah faham. Umur 29, tengok mak abah tak bagi hadiah pun. Umur 29, dah lah tak ucap terima kasih pada mak ayah sebab melahirkan awak. Awak kecil hati pula merajuk sebab tak dapat hadiah. Apa punya anak tak guna punya. Nampak? So anda dan Tok Abah, go back to basic. Dan waktu pandemik, waktu kita dapat berkurung di rumah inilah, kita mula dapat menghisap diri dengan lebih saksama, dengan lebih tenang. Kalau sibuk bekerja, you tak ada masa nak muhasabah diri. Go back to basic, muhasabah diri. Yeah. So, yang lagi, lepas tu, overhaul diri kita. Kalau orang minta counselling kat Tok Abah dah counsel orang sekitar dalam 25-30 ribu orang kot. 25 hingga 30 ribu. Tok Abah ada dulu buat catatan, tapi lepas tu dah tak datang. Mungkin up to 30,000 cases yang Tok Abah dah counsel. Sejak tahun 70-an, sampailah sekarang. Ya, kadang-kadang group counselling dan sebagainya, ya. So ramai lah, ya. So adalah pengalaman sikit-sikit. So bila orang ada masalah, Tok Abah akan kata overhaul diri awak.
overhaul diri awak. Betulkan hati, solat taubat, istighfar kalau orang Islam. Kalau orang bukan Islam, sembahyang, minta ampun pada Tuhan. Kalau orang Katolik, buat confession dan sebagainya. Kalau orang Hindu, orang Kristian, ya orang Buddhis, sembahyang, minta ampun pada Tuhan, ya dan sebagainya. Sahabat akan patah balik kepada overhaul diri awak. Bersihkan hati, betulkan kepala, husnuzan, sayang kat orang, hormat kat orang, hantar gelombang positif kat orang, hantar gelombang positif kat orang. Sebab sayang menarik sayang, benci menarik benci. Jangan ada benci. Bila kita nampak orang terus kita hantar gelombang. Aku sayang dan hormat kamu kerana Tuhan. Wahai Tuhan, tolong betulkan orang depan aku ini. Kalau dia ada sakit, sembuhkan. Kalau ada konflik, damaikan. Kalau dia ada kesedihan, ceriakan. Ya, kalau dia ada masalah, uraikan. Kalau ada hutang, langsaikan. Bila kita hantar gelombang positif pada orang depan kita, bos, kawan sekerja, customer, siapa-siapa, apa jadi? Sayang menarik sayang, benci menarik benci. Apa jadi? Kalau awak hantar gelombang positif, mereka akan sayang awak. Aura kita jadi besar. Orang sayang kat kita. Banyak masalah selesai. Step by step. Nampak? Nampak. Overhaul diri. Ya, dan sesungguhnya bila orang kata saya ni suami isteri dah lama bergaduh ni, kami dah tak tidur sama dah 3 tahun. Ya, so saya tak nampak jalan, saya nak minta pandangan Tok Abah, patut tak saya bercerai? Bila saya kata bila suami isteri bergaduh, stres dan sentiasa ada masalah, ada 3 pendekatan. Pertama, jangan buat apa-apa dan sengsara macam sekarang. Yang kedua, berpisah dengan cara yang positif. Ada caranya. Yang ketiga, overhaul diri kita. Overhaul diri kita, luar dalam. Dan carry on kehidupan, no matter what. Dan saya akan galakkan mereka buat yang ketiga dulu. Iaitu overhaul diri, luar dalam. Dan bila kita overhaul diri kita, bila kita ubah diri kita dengan komprehensif dan istiqamah, Tuhan akan ubah semua manusia di sekitar kita. Bila seorang isteri mengubah dirinya luar dalam secara konsisten, Tuhan akan ubah suaminya, anak-anaknya, mertuanya, sekitarnya. Ya, kata-kata kat luar rumah pun berubah mengikut perubahan pada wanita itu. Kata-kata pun berubah. Ini kan pula suami dan anak-anak. Ini bukannya gurau, serius. Ya, kalau awak mula berubah ya, solat taubat istighfar. Besok pagi, malam ni solat taubat istighfar, maafkan orang. Besok pagi jalan atas rumput. Rumput pandang awak dengan berbeza. Apa kata rumput? Ni ulama pesan. Wahai Tuhan, ampunkan Faizulah Kamsah. Ya, jadikan dia orang yang positif sebab malam tadi dia solat taubat istighfar dan maafkan semua orang. Tolong dia wahai. Rumput pun doakan kita. Sebab kita berubah. Ini kata ulama ya, Tok Abah pinjam. Siapa ulama tu? Allahyarham Datuk Dr. Profesor Harun Din. Allahyarham. Pesan kat kami anak murid. Kalau kamu berubah luar dalam, pokok-pokok doakan kamu, rumput kamu pijak doakan kamu, katak-katak kat tepi parit doakan kamu. Itu kata ulama. Masuk hutan, pokok-pokok doakan kamu. Kata ulama. Nampak? Nampak? So you change yourself inside out secara komprehensif and let God change everything around you. Bukan situasi yang put you down. Tetapi cara you merespon tindakan you. Cara you mentafsirkan situasi yang menyebabkan you down. Atau up ataupun neutral. No change. Neutral payahlah ya. Okay. Dan boleh sebab pandemik lah kita mula berterima kasih pada guru-guru. Oh susahnya ya Allah PDPR susahnya nak supervise anak. Baru awak appreciate cikgu-cikgu. Baru saya tanya balik. Berapa orang mak bapak doakan guru-guru anaknya? Hampir tak ada. Adalah 1%, 2%. Berapa orang mak bapak yang doakan guru-gurunya dari tadika sampai universiti? Adalah 1-2%. Berapa orang mak bapak doakan mak bapak kawan-kawan anak-anaknya? Hampir tak ada. Berapa orang mak bapak doakan kawan-kawan anaknya, jiran-jiran? Adalah 1%. Bila kita doakan orang lain dalam senyap, malaikat aminkan doa kita dan doakan kita pula apa yang kita doakan untuk orang lain. Wow. Ya, sayang menarik sayang. Doa menarik doa. Ya, so jom kita pilih untuk bangkit semula, untuk positif ya. Okey. Habis topik nombor 3. So kita pergi ke topik nombor 4. So we are online ya. Kita ada 25 minit, setengah jam. Okey, we are on track ya. So sekarang kita pergi ke sanitize diri kita ya. Tok Abah dah sebut tadi kita sanitize dengan
solat taubat, istighfar, minta maaf, maafkan orang ya. Kalau untuk orang Islam baca Quran, orang bukan Islam baca kitab agama. Kalau orang bukan Islam sembahyang, ya, doa, ya, dan maafkan semua orang. Masih konstan lah, maafkan semua orang, sembahyang, ya, dan untuk orang Islam istighfar, solat taubat, insyaAllah ya. Dan padamkan unconscious belief yang ada dalam diri kita dengan mengaji atau menyanyi, ya, okey. So dia akan terpadam ya, step by step. Ingat, hati bersih, mata kita jadi mata lebah. Nampak positif aja situasi yang di luar sana. Tapi kalau hati kita kotor, mata kita mata lalat. Semua situasi kita nampak tak elok. Kalau hati kita hati kotor, mata lalat, nampak orang senyum pun tengok. Itu Fatah tu. Dia senyum-senyum tu. Mesti dia perli aku tu. Mesti perli aku tu. Aku tahu tu, tengok. Tengok aku tengok misai macam itu, mesti perli punya. Tengok tu. Awe ni. Senyum kat orang pulak. Ya. Kalau hati kita kotor, orang senyum pun kita nampak negatif. Okey. Cukup. So sekarang kita bersihkan hati kita dengan solat taubat, istighfar, minta maaf, maafkan orang ya. Kalau orang Islam baca Quran, puasa sunat, zikir, zikrullah, ala bi zikrillahi tatmainul qulub, dan sedekah dan taubat. Selalu pesan semua orang kalau boleh sedekah waktu subuh. Ingat, waktu subuh ya akan turun dua malaikat. Satu doakan kebahagiaan, kebaikan orang yang bersedekah waktu subuh, dan satu lagi mendoakan kehancuran, keburukan orang yang kedekut walaupun dia mampu. Okey, cukup. So sekarang kita pergi ke topik yang terakhir, iaitu 35 tip. Ini dalam nota yang Tok Abah dah sampaikan pada pihak Urustia. 35 tip untuk bersemangat semasa pandemik walaupun kerja dari rumah. Okey, so tip pertama. We are on track. Okeylah tu. Walaupun kita bincang sikit-sikit, jadi kalau amalkan yang sikit ni secara istiqamah, dah jadi hebat. Akan ada lonjakan saujana ke arah positif. Mungkin satu je yang kita buat, iaitu solat taubat, istighfar, maafkan orang. Tak malam forever. Itu pun dah jadi, kita akan jadi orang positif, aura jadi besar, Tuhan sayang, orang sayang, hidup kita akan jadi hebat. Just because of one positive change. Apatah lagi kalau kita buat yang banyak-banyak yang kita telah kongsi tadi, Masya Allah. Ya, bangun tidur dengan senyuman, ya, peluk pasangan setiap pagi, ya, sentiasa ucap terima kasih. Wow, banyak ya. Okey. So, bagaimana nak sentiasa bersemangat walaupun lockdown, walaupun kerja dari rumah, dalam tekanan? Nombor 1, pasang niat untuk jadi orang yang terbaik, pekerja yang terbilang, dan orang yang berintegriti. Berintegriti artinya buat benda baik sebaik mungkin walaupun orang tak tahu, walaupun tak ada penyelia, walaupun tak ada orang pantau, walaupun tak ada orang lihat. Berintegriti. Bulan ni, bulan Jun ialah bulan integriti. So Tok Abah akan emphasize tentang integriti. Dan in fact kita akan buat webinar on integrity solid, ya, 3 jam on integrity pada 29 Jun insya-Allah. Dan 100 lebih dah mendaftar. Alhamdulillah. 1, pasang niat. Contoh, wahai Tuhan, ya Allah, Qadir Wali, ya Allah, jadikan aku kaki tangan yang terbaik kat KSM. Jadikan aku kerani yang terbaik kat KSM. Jadikan aku pegawai yang terbaik kat KSM. Jadikan aku head of department yang terbaik. Whatever lah. Maaf ya. Contoh, bukannya sombong. Tok Abah join UPM sebagai pensyarah. Masa tu tutor lah. 1975. March 75. Sampai kat gate, Tuhan bagi ilham. Tok Abah pasang niat. Wahai Tuhan, aku nak jadi pensyarah kat UPM. Jadikan aku pensyarah terbaik kat UPM. Of course, saya bukan pensyarah terbaik. Itu tak penting pun. Tetapi saya pasang niat, saya berdoa, saya berusaha. Lepas tu tawakal. Dapat tak dapat, itu Tuhan punya kuasa. We propose, God disposes. Kita merancang, kita berikhtiar. Allah yang mengkabulkan. So, apa masalahnya? Pasang niat. Tapi, survey Tok Abah, my kajian. 95% orang yang bekerja dengan kerajaan atau swasta tak pasang niat pun nak jadi yang terbaik, nak jadi orang baik dan pekerja yang terbaik. Tak pasang niat pun. Kalau tak pasang niat, boleh dapat ke? Awak tak pasang niat pun, boleh dapat ke? You naik bas, konduktor tanya, bas nak ke mana cik? Tak kisah, saya nak naik bas je. Yalah cik nak ke mana? Saya kata aku tak kisah, aku nak naik bas. Macam mana nak sampai destinasi? Mungkin driver bas kata, encik minta turun cik. Encik ni tak apa-apa betul. Mungkin cik lupa makan ubat pagi tadi. Ni ada ubat yang cik tak makan ni sampai cik naik bas tak tahu nak pergi mana. Ya, itu ibaratnya orang yang tak ada matlamat, ya, tak ada niat. Ya, so sebabnya Tok Abah pesan tadi, nak pergi kerja pun kalau boleh pasang 10 niat. Bukan mesti 10. 1 pun okey.
Tapi kalau makin banyak niat, makin bersemangat, ada inspirasi, ada tenaga, ya, dan of course pahala yang berlipat-lipat untuk sesuatu perkara yang kita nak lakukan. Wow. Satu. Nombor dua. Okay. So, nombor dua, tak dapat tidak jaga ibadah lah ya. Sebab kerja itu sebagai ibadah. Ya, orang Islam dan bukan Islam, artinya jaga sembahyang, jaga dia punya tata susila, niat dengan betul, ya, jaga ibadah dan berdoa. Dan untuk orang Islam, kalau kita tak jaga solat, tak payah berdoa. Sebab doa orang yang tak solat tak makbul. Belakang sah memandai-mandai. Tak, itu ulama pesankan Tok Abah. Tok Abah ni orang psikologi, bukan faham agama. Ya, dan ustaz guru Tok Abah kata, orang yang tidak solat, doanya tak makbul. Ya, sebab Allah suruh dia tak buat, dia minta ke Allah. Walaupun Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, tapi faham-faham je lah. Ya, okey. Jaga ibadah dan berdoa. Dua. Nombor tiga. Tok Abah dah sebut tadi. Kita bagi hint. Belajar untuk benar-benar bersyukur. So, di samping kita buat ibadah kita dengan sempurna, tolong doakan majikan, orang warga KSM. Tolong doakan KSM. Fatah, doakan KSM. Fatah, doakan menteri, timbalan menteri. Ya. Mengampu ke? Tak ada. Tuhan aja yang tahu. Menteri tak tahu. Orang sebelah pun tak tahu. Mana ada mengampunya? Ya Allah, selamatkanlah menteri KSM, ya Allah, timbalannya dan semua, ya, pemuka-pemuka di KSM. Wahai Tuhan, selamatkan semua kawan aku. Termasuk yang mangkuk-mangkuk pun kau selamatkanlah. Ya. Kau tolonglah kawan aku. Terutama yang mangkuk-mangkuk sikit, ya Allah. Kurangkan kemangkukan mereka, ya Allah. Contohlah Fatah, contoh je. Ya, jangan kata orang mangkuk, kecuali kita pun mangkuk. Ya, ya Allah, selamatkan jugalah semua orang awam, customer yang kami beri khidmat. Sebab mereka lah kementerian kami masih relevan. Ini tanda, salah satu tanda bersyukur. Bukan Tok Abah nak mengajar you all. Ini nak bagi peringatan. Kadang kita terlupa bahawa mendoakan itu tanda bersyukur. Doakan orang lain. Di samping memberikan khidmat, di samping memaafkan, mendoakan satu benda percuma yang kita boleh buat. Praktikal dan magical. Doakan orang lain 40 hari. Orang yang kita doakan sayang kat kita. Kita akan sayang dan hormat orang yang kita doakan. Magic tak magic? Magic. Itu sebabnya saya Tok Abah sebut, ya, banyak magic dalam diri kita. Nombor 3. Nombor 4. Besarkan aura diri. Besarkan aura diri kita dan bentuk keserasian roh dengan semua orang. Dan bentuk keserasian roh. Bila roh kita dengan roh orang lain serasi, kita akan mudah sayang kat orang itu akan sayang kat kita. Suami isteri yang rohnya serasi, isteri baru terfikir nak sesuatu, suami dapat mesej. Suami baru terfikir, isteri dapat mesej. Contoh, suami isteri yang roh serasi. Ni bila mereka bahagia, berkasih sayang, doa-doakan, roh serasi, suami baru terfikir, kalau dapat petang ni makan nasi goreng ikan masin dengan sayur kangkung belacan, ya. Ya Allah, bestnya. Lepas tu dapat air bandung pula. Baru terfikir, suami baru terfikir. Tiba-tiba isteri pula jahat. Yang. Wak. Cik, orang sekarang wak. Wak. Ya. Boleh tak petang ni kita masak nasi goreng ikan masin dengan mix veggie, kangkung ke belacan dengan air bandung. Allahu Akbar. Hamba baru duk fikir 2 saat tadi. Baru hamba habis Fatah. Ya. So, ini biasa berlaku. Biasa. Ramai suami cakap kat saya. Ramai isteri cakap kat saya. Cakap kat Tok Abah. Betul. Baru terfikir. Baru nak ajak dia sekian. Dia pun cakap benda yang sama. Oh, itu tanda roh serasi. Adik-beradik. Bos dengan staff. Ya. Kawan baik dengan kawan baik. BFF dengan BFF. Ya. Ini semua akan berlaku. Jadi macam mana nak besarkan aura kita? Supaya kita positif. Orang sayang, kita pun sayang kat orang. Macam mana nak besarkan aura diri? Nombor 1, comelkan diri. Aura fizikal. Bersih, semat, kemas, wangi. Bersih, semat, kemas, wangi. Ni Tok Abah kat rumah tau. Perlu ke pakai tie? Tak perlu. Tapi sebab nak menghormati audien, warga KSM kau dan juga warga Malaysia yang sedang menonton. Ni nak bagi tahu Fatah, aku pun smart lah Fatah. Aku pun ada tie lah Fatah. Nak bagi tahu kat Fatah je. Ya. Fatah pun dari rumah. Tapi nampak bukanlah dia selekeh, tapi berbanding Fatah, Tok Abah sikit lah.
Selagi dia tak boleh cakap apa-apa, jadi diam. So kita kena, kenapa mesti tu awak pakai kot? Kat rumah je. Ni kat rumah ni. Tapi sebab nak betul aura yang positif. Bersih, smart, kemas, wangi. Tu awak pakai perfume tau. 3 jenis perfume tu awak pakai. Kenapa sibuk cakap? Well, nak bagi contoh. Ya, bukan nak show off, bukan. Perlu ke? Well, bila kita ada pakai perfume, kita akan dapat kekuatan. IQ kita terangsang. IQ kita meningkat. So, comel, kemas, smart, wangi dan pakai warna favorite. My favorite color is brown. Brown ni warna orang tua. Orang tua suka brown. Dan brown artinya sehat. Brown rice sehat, brown sugar, brown drink, brown herb, brown flour, ya, tepung coklat, tepung atar, banyak benda coklat sehat. Dan warna sehat ialah warna coklat, warna sehat, warna matang warna coklat, warna bijaksana dan warna tenang. Untuk mudah tidur, coklatkan bilik tidur anda. Ini kajian psikologi, boleh Google. So pakai warna kegemaran dan Tok Abah dah sebut tadi, hantar gelombang. Tok Abah nampak je Fatah, aku hormat dan sayang manusia bernama Fatah Razak ini. Kalau dia ada masalah, kau tolong selesaikan. Kalau dia nak lebih lebatkan rambut dia, ya Allah, tolonglah lebatkan. Sebab nampak dia punya dahi dah hampir sampai ke tengkuk dahi dia. Kesian buat Fatah Razak ni, ya Allah. Ni contoh Fatah, contoh. Kau jangan, ya Allah, dia mengata aku. Tak ada. Bukan lawak, kenyataan, senguti. Ya, okey. So hantar gelombang positif. Dan of course, maafkan orang, maafkan orang, bukan makan orang. Maafkan orang, aura kita jadi besar. Lagi, solat taubat untuk orang Islam, solat taubat untuk orang bukan Islam, minta ampun pada Tuhan, sembahyang. Untuk orang Kristian, orang Katolik, confession. Orang Protestan tak ada. So, untuk orang Islam, solat taubat, istighfar 100 kali, solat hajat, istikharah, baca Quran akan membesarkan aura diri kita. Wow. Dan dalam masa work from home, we can do this. Kalau tidak work from home, bukan tak boleh, payah sikit. Maka ada hikmah berlaku pada work from home. Untuk mereka yang berfikir, untuk mereka yang overhaul diri, untuk mereka yang nak berubah. Ingat, orang yang beruntung berjaya. Sabda Nabi, orang yang hari ini lebih baik daripada semalam. So let's be orang yang beruntung dan berjaya. Okey? Nombor 4. Nombor 4 ya, mudah-mudahan ya. Nombor 5. Pilih untuk sama-sama berjaya. Jadi artinya, bab kata Rasulullah SAW, Nabi bersabda, Allah akan tolong kita selama mana kita tolong orang lain dengan ikhlas. Jadi kita tolong orang untuk berjaya, kita akan berjaya. Jadi untuk jadi orang hebat, tolong orang ramai, tolong orang lain, tolong kawan-kawan, tolong ahli keluarga, untuk selamat, untuk bahagia, untuk ceria, untuk berjaya, kita akan berjaya. What goes round comes round. Tuhan akan tolong kita selagi kita tolong orang lain. Ya? Okey. So bagus, kita ada on track dan pilih sama-sama berjaya ya. Okey. Nombor 6, overhaul diri kita secara 360 darjah. Ya. So kita kena ubah diri kita cara menyeluruhlah, cara komprehensif. Ya. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Ya. Ni pun satu peringatan yang sangat baik. Ya. Tuhan itu cantik dan Tuhan sukakan kecantikan. Ya, Tuhan sukakan kecantikan. Ya, so innallaha jamil, Allah itu cantik, yuhibbul jamal, dan Allah suka, ya, cinta akan kecantikan. Jadi kita cantikkan diri kita secara 360 darjah. Caranya 1, betulkan hati, solat taubat, istighfar, maafkan orang, minta maaf, baca Quran, puasa. Betulkan hati. Nombor 2, betulkan kepala. Betulkan kepala, pasang niat yang baik-baik, husnuzon, bersangka baik, ya. Maafkan orang, ya, fikir, otak kita kena positif, bersangka baik. Sebab semua orang dicipta oleh Allah sama tapi tak serupa. Ya, ingat, Allah bertindak seperti mana yang difikirkan oleh hamba-Nya. What you keep on focusing or thinking, that's what you become. Orang kata, oh ini law of attraction. Bukan law of attraction aja. Sebenarnya ni satu hadis qudsi. Tuhan bertindak seperti mana yang difikirkan, yang disangkakan oleh hamba-Nya. Kita sangka yang baik-baik, maka benda berbaik akan datang. Kita ni sakit, fikir yang kita akan sihat. Fikir ubat, fikir
terapi, fikir rawatan, maka rawatan akan datang, ubat akan datang. Bukan fikir fokus pada sakit, penyakit kita susah nak sembuh. Ini kata pakar-pakar yang mengkaji, pakar psikologi. Nombor 2. Nombor 3, usaha dan tindakan yang cemerlang. Ingat tuan-tuan dan puan-puan, apa pun yang kita buat masih belum bagus. Anda dan Tok Abah is work in progress. Tok Abah ni umur 70 tahun, tapi Tok Abah belum sempurna. Masih tak betul, banyak tak betul. Jom kita betulkan. Contoh. Sebelum tidur, orang Islam solat taubat, istighfar, maafkan orang. Maafkan semua orang. Orang bukan Islam, sembahyang, minta maaf pada pasangan, maafkan semua orang. Tidur. Kalau boleh, tidur yang terbaik, tidur mengiring ke kanan. Ikut sunnah satu. Dan jantung kita kat kiri badan. Bila kita tidur mengiring ke kanan, maka kita tidur paling sehat, kita paling nyenyak. Ikut kajian 200% lebih nyenyak berbanding tidur terlentang. Tulang belakang tak ada stres. Kualiti tidur sangat hebat. Kalau tidur 4 jam mengiring ke kanan, macam tidur 8 jam terlentang. Nampak? Setiap saat dapat pahala kalau kita niat ikut sunnah. Tidur mengiring ke kanan dapat pahala. Tidur terlentang, kosong pahala. Kata ulama'. Nampak tak? Tidur pun betul. Bangun tidur senyum. Bangun tidur senyum, angkat tangan doa. Bangun tidur senyum, angkat tangan doa. Wow. Masuk bilik air kalau orang Islam, kaki kiri. Keluar bilik kaki kanan. Kat bilik air ada telipar, sunat, ya, dan sebagainya. So, kita lakukan all this. Pakai baju yang terbaik ialah pakai kanan dulu, ya, tangan kanan. Pakai seluar yang terbaik, pakai seluar Fatah Razak. Pakai seluar dalam sambil duduk Fatah Razak, jangan berdiri. Fatah Razak, ya, dan juga sahabat-sahabat yang lain, ya, Emirul, ya. So kalau nak pakai seluar, tolong duduk. Ini sunnah, sopan dan selamat. Ada orang pakai seluar sambil berdiri, tersangkut kaki, jatuh. Patah pinggang pernah berlaku, meninggal dunia pernah berlaku. Jangan sebut nama, jangan sebut kes. Ini memang lillahi ta'ala memang betul berlaku. Pakai seluar sambil berdiri. Dia bukannya berdosa, tapi tak ikut sunnah. Ya, pakai sunnah, ya. Pakai seluar dalam, pakai duduk, pakai seluar dalam je. Seluar luar, samalah pakai seluar. Elok duduk kursi atas katil, ya. Masukkan kaki kanan dulu, dan kaki kiri. Habis macam mana nak pakai? Kalau tengah duduk kan susah. Dah sampai ke peha. Kau berdirilah bodoh. Bodoh pula. Berdirilah. Ya, dah sampai ke peha seluar tu. Berdiri je lah. Ya, apa susahnya? Okey. Tindakan yang betul. Sarapan yang terbaik, makan buah dahulu. Sarapan yang terbaik, makan buah dahulu. Itu ikut sunnah, ikut sains. Tapi ramai, 95% orang di Malaysia masih makan buah bila dah kenyang. Walaupun Tok Abah dah cakap 35 tahun yang lepas, makan buah semasa perut kosong. Bukan Tok Abah seorang cakap. Ribu-ribu orang nasihat. Dan orang akan dengar, tahu. Tapi ialah dah biasa. Tahu. Makan buah dulu. Dia buat masa buka puasa je. Masa sahur tak buat. Masa pagi raya tak buat. Pagi tadi sarapan tak buat. Pagi tadi tak buat sarapan, makan buah mangga. Dan barulah makan nasi goreng sikit. Ya, Tok Abah akan makan buah. Ini bukannya sombong, bukan show off. Sharing. Ya, tindakan kita kena betul. Barulah kita bersemangat walaupun work from home. Ya. Okey, buat apa pun terbaik. Banyak benda yang kita kalau awak terlampau dengan internet, dengan komputer, dengan kita punya gadget, dengan microwave, dengan TV, ya, banyak radiasi kat badan kita, banyak radiasi. So what are we supposed to do untuk bersemangat, untuk sehat? 2-3 cara. 1, ada peluang buka kasut, jalan atas tanah, jalan atas rumput. Kalau di kawasan rumah awak ada tanah, ada rumput. Ramai orang kata, oh kami kat flat, kami kat ini, kami kat kondo, kami tak ada tanah. Well, tak apalah. Ya, kalau tak ada tanah, nak keluar kan susah, nak pergi ke taman, ada isu. So, ada peluang nanti keluar, sambil pergi ke pasar untuk cari bahan makanan, singgah kat nursery, beli, cari pokok, ya, cactus. Tahu nak cari makanan cactus. Baik, Cikgu Nazrin ingat. Cactus. Kalau kat tempat Tok Abah, kat nursery, RM10 dapat 3 pasu kecil cactus. Dan ikut kajian saintifik, bunga cactus akan menarik sumber radiasi dalam udara. Radiasi daripada handphone, daripada TV, daripada microwave, daripada gadget-gadget yang membahayakan kesihatan manusia, termasuk menyebabkan kanser. Jalan atas rumput, atas tanah, dia neutralize sebab ke atas tanah ada negative charges. Radiasi ini positif. So cactus dapat serap.
juga lidah buaya, aloe vera. Pokok lidah buaya juga akan dapat menyerap radiasi. Nampak? Lepas tu asparagus fern. So bolehlah Google. So benda ni semua simple, senang, mudah dapat, murah dan praktikal. Itu tindakan kena betul. Lepas tu ibadah kena jaga. Ya kat rumah apatah lagi, kalau orang Islam jangan lupa duha. Jangan lupa duha. Malam solat taubat jangan tinggal, tutup dengan witir. Solat taubat, istighfar 1 kali, tutup dengan witir. Mana ada witir? Witir kan lepas solat tarawih. Siapa yang ngajar kamu? Ya. So Nabi tak pernah witir sepanjang hayat, sepanjang masa. Nabi suruh kita witir tiap-tiap malam. Mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i, semua mazhab lah. Mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, semua suruh kita witir tiap-tiap malam. So jom. Anda dan Tok Abah witir tiap-tiap malam sampai mati. Ya, ibadah jaga, hubungan jaga dan hubungan ya macam tadilah. Doakan, maafkan, hantar gelombang positif, tolong menolong, buat kerja dalam jamaah. Doakan, maafkan, tolong menolong orang kat rumah kita kan, tolong menolong, hantar gelombang positif, ya, buat kerja dalam jamaah, makan bersama, solat bersama, tidur bersama, sekali-sekali mandi bersama. Wow, maka hubungan jadi mantap, ya, penampilan anggun, walaupun kat rumah bersih, kemas, semat, wangi. Tok Abah boleh pakai kain pun, tapi Tok Abah pilih untuk pakai seluar. You all tak tahu pun, tak nampak pun. Kalau pakai kain pun, tapi Tok Abah pakai seluar saja. Untuk apa? Untuk rasa penampilan, rasa anggun. Ya, berterusan belajar dan bentuk budaya. Okey? So, masa dah hampir habis. So, Tok Abah nak wrap up ya. So, of course lah, walaupun kita kerja kat rumah, dalam pandemik, kita nak cari keberkatan. We want the blessedness, the blessings of God. Berkat. Rezeki berkat, sedikit, cukup. Kalau banyak, boleh dibahagi-bahagi. Muai. Ya, kalau rezeki berkat, walaupun sedikit, gaji kita 2,000, 3,000, cukup. Kalau berkat. Kalau tak berkat, gaji 30,000, tak cukup. Rezeki tak berkat, ibarat minum air masin. Makin banyak minum air laut, ya, kita makin dahaga. Kata ulama'. So rezeki berkat, artinya kita kerja sungguh-sungguh. Jangan tipu, jangan ponteng. Walaupun kerja kat rumah tak ada orang memantau, tapi kita buat dengan ikhlas, dengan penuh integriti. Ya, maka rezeki kita berkat. Lagipun, anak-anak tak dengar cakap mak bapak, anak-anak akan ikut perangai mak bapak. Mak bapak yang kerja walaupun kat rumah, dengan ikhlas, dengan jujur, dengan integriti, anak-anak mereka, ya, kalau kat tadika hebat, kat sekolah rendah hebat, kat sekolah menengah hebat, kat universiti hebat. Anak-anak tak berapa dengar cakap mak bapak. Ini ikut kajian psikologi dan juga para ulama. Tapi anak-anak akan ikut perangai, prestasi, tindak tanduk dan amalan ibu bapa. So jom kita cari keberkatan dalam kerja kita, walaupun kerja dari rumah. Dan keberkatan ilmu, dapat ilmu, fahami, hayati, amalkan, sampaikan. Cari ilmu, fahami, hayati, amalkan, sampaikan. Dan jangan lupa untuk berkat ilmu, doakan guru-guru anda. Hari ini, Tok Abah jadi guru anda sebentar. So, kalau ada benda yang Tok Abah kongsi, memberi manfaat, awak amalkan, ya, sampaikan ke orang lain. Dan kalau ada ingat, doakanlah Tok Abah. Dan Tok Abah akan sentiasa doakan anda. Semua yang mengikuti program webinar kita pada pagi ini, Tok Abah akan doakan ya, untuk dapat hidayat, untuk berubah, untuk kekal perubahan, untuk jadi orang yang terbaik. Ya, mudah-mudahan doa guru untuk anak muridnya Allah terima. Ya, insya-Allah. So, berkat ilmu, berkat masa. Dan senyum sekerap mungkin. Senyum sekerap mungkin. Senyum sekerap mungkin. Ada magic dalam senyuman. Barang siapa senyum selama lebih kurang 30 saat, ya, maka badan akan merembeskan endorfin buat awak ceria. Enkeflin akan menyebabkan immuniti badan kita jadi kuat. Dia akan melawan penyakit. Dia lebih hebat, sama hebat dengan vaksin yang anda sudah atau akan terima nanti. Ya, so enkeflin ialah hormon yang dikeluarkan oleh badan bila kita senyum selama lebih kurang 30 saat. Enkeflin menguatkan sistem melawan penyakit, your immunity system. Dan hormon ketiga ialah dynorphin. Dynorphin bagi kita tenaga dan semangat untuk bekerja, untuk bertindak dengan cemerlang. Walaupun kerja kat rumah, walaupun tidak ada orang nampak ataupun orang menyelia. Senyum, senyum, senyum. Senyum itu ada magic dalam senyuman. Ya,
Allahumma selamat. Ya, so mudah-mudahan kita sentiasa senyum ya. Dan dah sebut tadi bentuk keserasian roh dengan orang lain, terutamanya orang kat rumah kita ni, jom kita bentuk keserasian roh ya, dengan doakan, maafkan, bantu-membantu, antar gelombang tadi tu ya. Semangat kerja sepasukan walaupun kita kerja kat rumah ya, tolong kawan-kawan kita online secara webinar, cara apa nama kata tu video apa ni conference ke whatever. So bantu sahabat-sahabat kat pejabat kita. Aku tak kata aku fokus kat kerja aku. Dia punya kerja dia pasal lah. Tak. Ya, Tuhan akan tolong kita selagi kita tolong orang lain dengan ikhlas. So semangat kerja sepasukan masih perlu dikekalkan walaupun anda dan Tok Abah kerja dari rumah. Ya. Okey, sebab Tuhan tak pandang kumpulan yang tidak satu hati. Dan satu lagi, ya, Allah amat kasih hamba-Nya yang buat apa pun dia buat dengan itqan, dengan sungguh-sungguh, dengan tekun. So lakukan setiap perkara dengan sebaik mungkin. Awak akan seronok sebab orang yang baik bila buat kebaikan dia akan seronok. Tuhan akan sayang, ya, rezeki akan berkat, badan akan sihat dan rentetan benda-benda yang positif. Itu dia yang sempat Tok Abah sampaikan dalam masa yang ada. Ya, insya-Allah bak kata Cik Fatah kalau adalah 2-3 soalan yang mungkin relevan, yang mungkin mampu Tok Abah jawab, kita akan cuba jawab. Kalau ada yang bertanya, terima kasih. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bahagia Datuk atas perkongsian. Ada 2-3 soalan yang ditulis di ruang chat, tapi sebenarnya Tok Abah telah pun jawab dalam sesi penerangan tadi lah. Cuma saya rasa ada satu persoalan yang saya nak kemukakan kepada Datuk lah. Silakan. Saya rasa apa petua sebenarnya Datuk boleh kelihatan macam baby face lah bagi saya, walaupun umur declare tadi 70. Saya rasa mungkin dah salah dari segi perkiraan kot. Sebab kalau kita tengok ni muka ni tak lebih daripada 30 sebenarnya. Mungkin Datuk boleh bagilah apa tip sebenarnya sehingga Datuk dilihat sebagai seorang yang cukup bertenaga, perwatakan yang umur 30 walaupun hakikatnya umur dah orang kata 70 lah kan. Dan muka memang baby face lah bagi saya. Mungkin Datuk boleh sharekan sedikit lah supaya dia boleh memberi manfaat kepada kita yang pun masih muda juga lagi pada masa sekarang. Mungkin Datuk boleh. Terima kasih. Aku sukalah Fatah ni. Tadi saya nampak kira okey, tapi bila cakap tanya macam ni saya lagi suka kau. Mengampunya pandai kau Fatah. Fatah kau selamat. Ya, Fatah artinya membuka hati orang, membuka ruang, membuka rezeki ya. Muka-muka rezeki. Fatah anak nombor berapa Fatah? Anak nombor 7 daripada 12 lah. Engkau patutnya dia 6 anak sulung kalau membuka Fatah ya. Muka mak muka ayah Fatah. Jangan mute dulu. Muka mak muka ayah. Muka ayah. Muka ayah. Ikut perangai siapa kebanyakannya? Dua-dua lah tu. Ada dua-dua ya? Genetik daripada dua-dua. Okey. Lahir bulan? Bulan Oktober. Berapa bulan? 3 Oktober. Oh, patutlah. Memang comel lah. Ya. Okey. So, orang muka ayah biasanya akan banyak ikut sifat-sifat ayah. Walaupun of course ikut sifat mak juga. Tapi lebih banyak sebab dia punya DNA-nya, dia punya kromosom map-nya banyak ikut ayah. Maka dia akan banyak ikut bakat ayah, selera ayah, ya, pekerti ayah. Dan orang yang lahir bulan 10 ni ikut kajian. Semua Tuhan punya kuasa. Orang lahir bulan genap, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Orang suka berkawan, suka ambil hati kawan, tak nak kecilkan hati orang. So Fatah ni orang yang memang suka berkawan, dia sangat jaga hati orang. Ya, sangat bagus. Kenapa saya tanya soalan-soalan ni untuk sebelum jawab soalan Cik Fatah, sebab khatibun nasa ala qadri kulihim. Nak berbicara pada manusia, tengok kadar akalnya. So cuba nak tahu personality dia. Ya, sebab tadi nampak je, saya tahu dia ni orang yang baik, orang yang sabar. Tapi dia rupanya memang lembut hati. So memang saya bukanlah dia takut bini, tapi memang isteri dia memang dia menakutkan dia dah, dan dia memang mengalah dengan isterinya. Gurau-gurau walaupun betul Fatah, gurau je. Ya. Okey. So dia orang yang sabar, orang yang baik. Tengok dahi dah tahu dia ni orang yang sabar, banyak berfikir, dia tak suka gaduh-gaduh, dia suka ambil jalan tengah. Maka itu sebab dia bertanya. Soalan tu munasabah ya. So bagaimana kita nak sentiasa positif, ceria, mudah-mudahan sihat.
patah balik kepada asas. Ya, so itu sebabnya bila Tauba dan Hind banyak kali cuma tak sebut dalam konteks yang ditanya oleh Abdul Fattah Razak tadi. Ya, so kata ulama besar Hasan Al-Basri, bila ditanya berbagai-bagai masalah, ya, cabaran, masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah kesihatan, masalah tak ada zuriat, ya, oleh ramai orang bertanya, jawapannya masih sama. Orang yang ada masalah rumah tangga, solat taubat, istighfar setiap malam, dia kata. Orang yang tak ada zuriat, solat taubat, istighfar, insya-Allah. Orang yang banyak hutang, yang tak menjadi semua usaha, solat taubat dan istighfar. Dan bila anak murid tanya, kenapa? Itu aja solusi kepada semua masalah. Cuba rujuk surah Nur ayat 10. Jadi mereka yang nak rujuk boleh Google surah Nur ayat 10 dan cuba fahami maksud surah Nur ayat 10. Lepas tu baca juga surah Nuh ayat 10 hingga 12. Ayat Nuh, surah Nuh ayat 10 hingga 12 dan tengok maksudnya. Anda akan faham kenapa semua masalah dapat diselesaikan dengan solat taubat dan istighfar. Subhanallah. Jadi taubat dan maaf. Ni bukan nak show off. Sebab ditanya kita kongsi. So bila taubat dah mula solat taubat dan istighfar sebelum tidur lebih kurang 30 tahun yang lalu. Ya, sebab bila solat taubat kita akan cuci hati kita, ya. Kita istighfar, cuci hati. Bila hati bersih, maka wajah itu cermin hati. Ini ulama pesan, pakar psikologi pesan. Your face is a mirror of your heart. Kecantikan hakiki, dia akan wujud daripada hati yang murni. Sebab hati mengawal minda. Ya, wajah itu cermin hati. Jadi dengan solat, taubat, istighfar, untuk orang bukan Islam, sahabat-sahabat kita bukan Islam, semayang, jaga semayang, maafkan semua orang, minta ampun dan sebagainya. Bila hati kita bersih, wajah itu cerminan hati. Jadi itu satu amalan untuk kita tenang, wajah kita pun berseri-seri. Dan yang keduanya itulah dia. Ya, untuk orang Islam, Tok Abah ada bekalkan doa. Doa ketika tengok cermin. Doa dan Tok Abah mula baca doa tengok cermin sejak umur 26 tahun. Tok Abah nikah umur 25. Lepas tu jumpa makcik yang terakhir yang masih hidup kepada makcik isteri saya. Ini Ibu Zain. Ramai orang Johor kenal lah Ibu Zain. So Tok Abah jumpa Allahyarham Ibu Zain. Ibu Zain kata, Muhammad Fadilah, saya, Encik, dia bacakan diri Encik nak bagi kamu satu doa. Baca doa ini setiap kali sampai kamu meninggal dunia. Masa tu umur Tok Abah 26 tahun. Tok Abah nikah umur 25 tahun 6 bulan. 25 tahun setengah. So doanya ialah doa tengok cermin. Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Wahai Tuhan, sebagaimana kau cantikkan wajahku, kau cantikkan akhlakku. Mudah-mudahan muka comel, hati baik. Mudah-mudahan. Jangan perasan. Bila kita rasa kita dah baik, kita dah mula jahat dari kacamata Tuhan. Sebab anda dan Tok Abah belum baik. Belum lagi cukup sempurna. Kita tak pernah sempurna sampai mati. So jangan perasan. Kadang-kadang setan bisik supaya kau bebas, kau baik. Kau orang yang sopan santun. Kau jaga sembahyang. Kau okey apa? Dan kita berkata, aku okey. Awak sudah terperangkap. Anda sudah jadi jahat. Sebab orang yang beruntung, berjaya, orang yang hari ini lebih baik daripada semalam. Siapa kata awak dah okey? Awak belum okey. Sebab orang yang berjaya hari ini lebih baik daripada semalam. Meaning change and change and change. So satu tadi, maafkan semua orang, solat taubat. Keduanya, baca doa tengok cermin. Ketiganya, of course lah, diet kena jaga. Semuanya Tok Bahin. Makan buah sebelum makan apa-apa. Buah akan menyebabkan kulit cantik. Buah akan menyebabkan vitamin C dalam buah-buahan. Menyebabkan otak awak tenang. Bila otak awak tenang, maka wajah awak tidak berkedut, tidak berkerut, tidak. Mudah-mudahan itu ada kaitannya. Dan of course lah, Tok Abah tak dapat buat. Nabi pesan Qailullah. Qailullah ialah tidur 10 minit sebelum zuhur. Orang putih kata tidur 10 minit sebelum tidur adalah beauty sleep. Muka awak cantik, kedut awak susah nak tumbuh. Tak timbul kedut bila tidur 10 minit sebelum zuhur. Tiap-tiap hari. Ada orang yang Tok Abah jumpa umur 70 tahun. Mukanya macam umur 35. Tak ada kedut kat dahinya. Tok Abah banyak ada kedut. Sebab Tok Abah jarang ada peluang untuk tidur 10 minit waktu tengah hari. Jarang ada peluang. Tapi kalau dapat tidur 10 minit tengah hari sebelum zuhur, fantastic. Petang awak bertenaga, kedut tak timbul, muka comel, mudah kerja malam pun awak bertenaga, mudah tahajud. Rentetan kepada Qailullah, tidur 10 minit waktu tengah hari sebelum zuhur. Orang putih kata power sleep,
Orang putih kata power nap, orang putih kata beauty sleep. Semua tu betul. Dan ikut kajian sains sangat-sangat hebat. Itu sunnah Nabi. So itulah antara lain, of course, jaga pemakanan dan sentiasa bersangka baik kat orang, sentiasa bersangka baik kat orang. Ya, ingat, ya, kita bila maafkan orang, bersangka baik kat orang, kita sayang kat orang sayang kat kita, aura kita jadi positif. Orang sayang kita, kita sayang orang. Itu dia. Sikit-sikit lah, ya, bagaimana kita nak mengubah diri kita agar jadi lebih positif dan orang pandang secara positif. InsyaAllah, wallahu alam. Okey, terima kasih Datuk atas kupasan itu, dan perkongsian ini sebenarnya sangat-sangat memberi manfaat pada kita lah. Dan tip-tip yang telah Datuk kongsikan, 30 lebih tadi, banyak tip-tip saya rasa. Dan kami pun telah pun kongsi dia punya slide-slide di ruang FB supaya dia memberi manfaat yang lebih besar lah kepada semua peserta yang terlibat. So, terima kasih Ustaz, terima kasih Datuk sekali lagi daripada pihak kami atas kesudian Datuk berkongsi bersama kami. Dan insyaAllah lain kali kita akan cuba lagi jemput Datuk untuk bersama-sama dengan kita. Saya rasa idea yang diutarakan oleh Datuk dari semasa ke semasa tak pernah luput dan sentiasa update dengan maklumat terkini. Dan kami sebenarnya sangat-sangat memerlukanlah orang kata semangat, aura orang lama tapi tenaga macam orang muda. Dan dia akan memberi orang kata energi yang barulah kepada kita. So, terima kasih Datuk sekali lagi. Kami selaku Rustia di Kementerian Sumber Manusia mohon maaflah atas segala kekurangan sekiranya ada sepanjang sesi perkongsian dalam sesi perkongsian ini. Dan juga saya juga kepada semua peserta yang mengikuti secara langsung, kita telah kongsikan link penilaian program untuk membolehkan tuan-tuan dan puan-puan memperolehi pengesahan slip kehadiran. Dan berdasarkan maklumat yang saya dapat, so pagi ni sebenarnya telah memberi manfaat hampir 500 view lah Datuk yang melihat secara langsung di FB, dan ini satu perkembangan yang baiklah. Saya rasa itu saja daripada kami Datuk. So sekali lagi terima kasih, dan insyaAllah kita berjumpa dalam siri yang lain lah selepas ini nanti. So sekian saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So terima kasih Datuk sekali lagi. Baik, terima kasih.